Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh muyassar, fiqh ringkas di bawah skop Quran dan Sunnah. Yang mana kita kali terakhir sampai dah, kita dah masuk dalam Kitabul Janaiz, dan kita nak habiskan sikit lagi berkaitan dengan jenazah. Last kali kita bincang itu kita ambil berkenaan dengan masalah kafan. Okey. So hari ini kita akan masuk kepada masalah persoalan keempat. Al-mas'alatul rabi'ah, itu persoalan keempat. As-salatu 'alal mayyiti hukmuha wa dalilu dzalika. Persoalan keempat, solat ke atas mayat, dan hukumnya dan dalil untuk perkara itu. Okay, apa hukum dia dan apa dalil untuk pelaksanaan solat jenazah. Di balik bahasa kita ingatkan itu, bila kita ada kematian, kalau orang tu bukan mati syahid dalam peperangan fisabilillah, maka mayat tu perlu pertama dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanam. So dia punya tertib tu mesti dibuat. Baru ni ada orang kawan kita tanya soalan, bila ada mayat yang jumpai lepas daripada 10 bulan kan, ada yang van masuk sungai jumpai, dia apa yang tinggal tu dibuat jugalah sedaya upaya untuk kita uruskan tadi. Kalau tak boleh mandi dan tayamumkan saja, kemudian terus kafankan, dan kemudian solatkan dan tanam. Dia mayat tu jumpa tulang saja pun buat macam tu juga. Even yang kita jumpa tulang saja pun, tertib amalan kita adalah peladuk perkara itu. Mana mandi, kafan, solat, tanam. Kalau dia jenazah yang mati syahid, itu tajuk lain. Dia tinggalkan masalah mandi, tinggalkan masalah solat, terus balut dan tanam. Okey. Baik, dia kata jadi solat yang keempat, as-salatu 'alal mayyiti, solat ke atas mayat, hukmuha wa dalilu dzalika, hukumnya dan dalil di atas itu. Okey. As-salatu 'alal mayyiti fardul kifayatin. Solat ke atas mayat adalah fardu kifayah. Jazakallahu khairan. Okay. Fardu kifayah. Mana dia fardu di atas pencukupan. Maksud kifayah tu pencukupan. Bismillah. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Bila dilakukan ia oleh sebahagian, maka gugurlah dosa daripada yang baki. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain ni setiap orang kena buat. Fardu kifayah bila dilaksanakan, maka yang lain tak payah buat. Contoh macam azan. Ada orang azan, tak payahlah kita azan juga. Kan bila azan dikumandangkan satu perkampungan, satu tempat tu, maka automatik yang lain tak perlu dah buat. Yang seorang tu ada satu tempat, masih jemaah macam tu juga. Dari jemaah, yang lain tak payah buat jemaah baru. Okey. So sudut dia adalah masalah kifayah tu macam tu. Dan Islam ni ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ke atas setiap orang kena. Bukan dengan orang lain buat, dia tak payah. Macam contoh macam apa? Orang tu solat, saya tak solat, tak apalah. Dia atas individu. Adapun dalam masalah pelaksanaan apa undang-undang, syariah dan sebagainya, semua tu akan ada di atas fardu ain atau fardu kifayah lah. Bila ada orang yang buat, dia lain tak payah. Dia Islam Melayu. Orang lain buat, kita tak payah. So bila ada orang dah laksanakan, maka tak ada yang lain. Hatta termasuk dalam masalah mandi, kafan pun sama. Hukum dia sama macam tu juga. Okey. Wa daliluha, dan dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, fi man mata wa alaihi dainun, pada orang yang mati sedangkan ke atasnya ada hutang. Yang Nabi SAW tidak mahu untuk solatkan. Nabi suruh para sahabat solat ke atas sahabat tersebut. Tapi ayat dia, sallu ala sahibikum, tetap disolatkan. Walaupun Nabi tak solat, yang lain kena solatkan. So, Nabi SAW ni yang sebenarnya bila kita kata nanti kejap lagi kita buat tajuk solat jenazah,
Dia masalah pengumuman, masalah hutang dan sebagainya sebenarnya sebelum solat, bukan selepas solat. Tapi normal dalam masyarakat kita dah terbiasa akan umum lepas solat. Yang betulnya adalah umum sebelum solat. Maklumkan tentang masalah, mintakan apa maaf dan sebagainya kalau hutang. Sebab Nabi tanya tajuk ni sebelum solat. Sebab kalau kita perhatikan baginda SAW boleh tak nak solat jenazah yang ada hutang sebab tahu apa yang hutang mayat tersebut tanggung. Maksudnya dia tanya sebelum solat, bukan lepas solat. Tapi kita, masyarakat kita dah terbiasa. Lepas tu mana waris, dia pun panggil mikrofon, minta waris datang cakap. Waris pun cakap juga lah. Jadi sebenarnya walaupun asalnya adalah sebelum solat. Banyak orang terlepas. Baik. Jadi Nabi, bila Nabi tak nak solat kan, Nabi kata sallu ala sahibikum, solatlah ke atas teman kamu. Ini termasuk sama macam orang mati, bunuh diri, mati apa sajalah, mati berdosa mana pun, kecuali mati syirik saja. Kalau orang tu mati dalam keadaan kesyirikan atau mati murtad, maka terus tidak disolatkan. Tak ada siapa akan solatkan. Adapun kalau sekiranya dia masih lagi seorang Muslim, maka dekat situ akan disolatkan juga. Walaupun bukan oleh pemerintah. Pernah jadi kes lah, ada orang bincang tajuk ni. Lepas daripada zaman kita ni, cara analisa tentang sakit jiwa tu mendalam. Terutama lepas power sangat. Dia punya halia apa pedas. Okey. Itu saya cakap dengan orang tu, saya kata air kau banyak, air kau sikit. Tapi sikit pun power kan, dia kata. Dia kata power kan. Memanglah power tapi air sebanyak kan. Habis kalau minum je kan sekejap je. 2-3 teguk dah habis. Okey. Dia kat zaman kita ni kan, dia ada tajuk criminal mind. Kita kaji tentang penyenayah tu punya pola pemikiran. So dah sekali kita dengar sekarang kan banyak cerita bila orang tu ada buat jenayah aja, lawyer akan tunjuk kad OKU. Betul tak? Yang ada perempuan langgar model 9, langgar orang lawan arus, bawa kereta mati. Seorang lelaki yang bini tengah mengandung. Kat Penang lah. Bila keluar kad OKU. Baru ni yang ni pun, yang hina Islam pun ada kad OKU. Dia semua cerita ni bila kad OKU ni sebenarnya dalam masyarakat barat punya idea. Kan dia ada hukum dibunuh mandatory kan sebagainya kan. So bila boleh buktikan dia cacat ke tak sempurna ke otak, maka boleh lepas hukuman berat. Semacam masuk constitution, masuk rumah sakit jiwa untuk tempoh tertentu, disahkan gila, kemudian duduk situ, lepas tu lepas rasa macam dah normal, lepas balik. Ni istilah sama. Sekarang ni macam kes yang apa itu dekat Singapura pun tajuk yang sama. Bila ada rakyat Malaysia yang ditangkap mengedar dadah pun, diorang cuba buktikan yang lelaki ni IQ dia lemah, IQ dia rendah. Sebenarnya banyak je penjenayah kat sini pun banyak IQ rendah. bukan tunggu dekat Singapura bersepah. Tapi itu sebenarnya bukan alasan untuk lepaskan. Tapi dah banyak cerita yang tu yang kita dengar cerita yang orang kata dia sibuk tentang masalah apa? Masalah apa jiwa. Termasuk kes bunuh diri lah. Masuk kes bunuh diri. Macam berlaku zaman Nabi lah. Orang tu tak tahan dengan sakit. Macam apa? Tufail bin Amr. Bila dia punya teman kelar tangan, Nasrani Muslim, bunuh diri. Cuma dia diampunkan dengan sebab hijrah dia kepada Nabi SAW, diampunkan. Menunjukkan bahawa dosa bunuh diri boleh diampunkan lagi. Cuma macam kes dalil yang datang tentang bunuh diri punya siksaan atau hukuman di akhir akhirat nanti, dia macam boleh katakan hampir kekal dalam neraka. Sebab tu ada orang kata bunuh diri mati kafir. Dan ayat sebenarnya keluar bukan sebab Nabi sabda, tapi sebab hukuman yang Nabi kata, barang siapa bunuh diri, katakanlah dengan tikam diri dia dengan pisau, maka pisaunya di tangan dia, dia tikam mati, bangun balik, tikam mati, abadan abada, selama-lamanya dalam neraka macam tu. Kalau dia terjun tempat tinggi, Allah Ta'ala bagi tempat tinggi untuk dia terjun pula dalam neraka. Semua. Even dalam agama Yahudi pun sama. Bunuh diri ni adalah dosa besar. Cuma sekarang ni, zaman sekarang bila pakar sakit jiwa, dia dah masuk dalam bidang ni, dia masuk mahkamah dan dia buat argument. Kalau orang tu otak dia tak betul, apa kadar dia tak betul nak faham. Kalau dia kata orang tu normal pada siap kedudukan harian, tak ada bercakap seorang diri sebagainya, dia normal lah.
Masalah dia tak tahan dengan ujian, itu bukan maksud dia telah terencat akal. Sebab sahabat Nabi tu, dia kelar tangan. Sebab datang ke Madinah sakit, dia tak tahan, dia kelar. Mati. Tufail bin Amr punya sahabat tu macam tu mati. Mati bunuh diri. Cuma adalah kisah sambungan tu, dia Tufail bin Amr mimpi, nampak dia dengan keadaan elok, tapi tangan masih lagi berbalut. Lepas tu dia kata, apa Tuhan kau buat daripada engkau? Dia kata, Tuhan aku ampunkan aku sebab hijrahku kepada Nabi-Nya. Hijrah benda besar, boleh menghapuskan dosa. Jadi, Tufail bin Amr kata, tu tangan kau tu kenapa? Dia cakap, dikatakan kepadaku, kami takkan baiki benda kau rosakkan dengan diri kau sendiri. So, jadi Tufail bin Amr bila cerita pada Nabi SAW apa yang berlaku, Nabi pun berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. Ya Allah, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. So itu menunjukkan bahawa mimpi itu benar. Dan kemudian Nabi doakan pula untuk keampunan bagi tangan dia yang masih lagi tidak dibaiki. Soalan kuliah boleh lah. Cuma masalah dia sekarang ni, tajuk bunuh diri itu dalam masalah mengelak. Contoh macam kes hutang tadi. Yang Nabi kata pada sahabat, sallu ala sahibikum. Bila sahabat tu ada hutang, Nabi tak nak solat, tapi dia suruh para sahabat ni solat. Dia dekat situ Abu Talha. Abu Talha lain. Dan tu, kisah tu, dia Abu Talha, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, solatlah aku bayar. Aku bayar hutang dia. Aku tanggung hutang dia, kau solatlah. Tu jadi, Nabi pun solat. Nabi, sebenarnya perbuatan Nabi tu nak tunjukkan besar atau teruknya keadaan orang yang tak jaga hutang. Tak bersedia untuk menyelesaikan hutang dia. Kalau banyak sangat, dan Nabi ngelak. Bukan maksud dia tak disolatkan, masih solat. Demikian juga sahabat Nabi, sahabat yang tadi pindah ke Madinah. Kemudian dia bunuh diri, dia solat juga. Tanam kubur Islam. Ni kena faham, ayat bunuh diri mati kafir tu, itu bukan ayat Nabi. Itu adalah ayat daripada orang Melayu. Dalam nas tak ada. Tapi yang kita tahu, pasal kes ada hadis yang pengampunan berlaku untuk mereka. Tapi kalau kata yang macam kes mati syirik, tak ada. Memang langsung tak ada. Mati dosa besar, memang ada peluang lagi diampunkan. So jadi lafaz Nabi, sallu ala sahibikum, Nabi tak solat, tapi yang lain dah solat, settle. Kena solat juga. Walaupun seorang solat kan jadi. Cuma masalah ni yang timbul itulah kes. Bila kes anak, dia seorang budak ni, orang tu, keluarga tu kontak, keluarga ke kawan lah, keluarga tu atau kawan tu kontak saya. Okey, barakallahu fikum. Okey, keluarga tu kontak saya tau. Tanya, okay, keluarga ada orang tanya saya pasal kes imam berundur daripada solatkan. Kes sebab kata budak ni bunuh diri, mati bunuh diri. So jadi pihak masjid bagi ruang, tapi diorang tak nak masuk. Ketika tu family rasa sedih lah. Itu problem juga lah kan. Macam kita kata, bila diorang tanya saya kata kisah tu dah berlaku zaman Nabi. Bila Nabi tak nak solat ke atas orang yang tak bayar hutang. Bukan Nabi tak benarkan disolatkan, tapi Nabi berundur. Jadi kalau kita mufti, imam berundur, orang lain pergi solat. Tapi yang utama ni akan ke belakang. Macam berlaku pada zaman Umar bin Khattab, bila nak solat jenazah, dia tengok Huzaifah bangun, dia bangun. Huzaifah patah belakang, dia patah belakang. Mana orang solat tapi dia belah. Umar, dia tak solatkan jenazah yang dia tengok Huzaifah tak solat. Huzaifah bin Yaman, dia diberitahu oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan tajuk orang-orang yang munafik. So dia tahu siapa orang munafik kat Madinah. So dia tak solat. Bila Umar pula tengok dia, kalau Huzaifah solat, dia solat. Huzaifah tak solat, dia patah balik. Faham Bukan maksud dia tak laksana. Sudut dia adalah orang yang utama dalam masyarakat ke belakang. Supaya menjadi iktibar pada yang lain, bahawa kalau dia nak jenazah disolatkan, kena pastikan jangan perangai macam orang yang mati tu. Itu je. Tapi jenazah tetap akan disolatkan oleh orang lain. Dan bila separuh solat, beberapa orang solatkan jenazah tersebut, maka putus hukum pada yang lain. Faham Okay. So kata-kata Nabi sallu ala sahibikum tu maksud dia. Wa qaulu sallallahu yauma mautin Najashi. Dan bersabda Nabi SAW pada hari kematian Najashi. Nabi kata inna akhal lakum qad mata.
faqumu fasallu alaihi. Sungguh saudara bagi kalian, saudara kalian telah mati. Dimasukkan oleh Najasyi. Dan Najasyi memang seorang yang Muslim. Dia masuk Islam. Ketika zaman para sahabat Nabi SAW hijrah ke sana, ke Habsyah, dia masuk Islam lepas mendengar ayat-ayat Quran berkenaan Isa AS daripada Ja'far bin Abi Talib. Abang Ali lah. Ja'far bin Abi Talib. Adik-beradik susuan Nabi SAW. So, jadi bila Ja'far bacakan dia ayat Quran, dia menangis. Dan akhirnya masuk Islam. Cuma bila dia masuk Islam tu, rakyat dia mula nak berpecah. So dia bimbang, kalau anda kata dia diturunkan secara kekerasan, sahabat Nabi ada kat situ, dia bimbang sahabat Nabi akan dianiaya. Maka dia bertahan. Bahkan dia buat satu trik menyebabkan macam Imam Syafi'i buat lah. Kan Quran, Injil, Zabur, kan Taurat. Ini empat ni kan ketika diminta kata Quran makhluk kan. Ini disebut, ni tunjuk jari dia, ini makhluk. Disebut Quran kan apa Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ni. Apa ni? Jari dia. Makhluk, jari ni makhluk, itu kan makhluk. Dia trik. Imam Syafi'i trik, dia cakap macam tu. Dia tak cakap direct. Kata ni pasal dia bimbang kena siksa, maka dia tak buat, dia buat macam tu. Jadi Najasyi pun buat macam tu juga. Ketika mana dia memang dia buat macam tu juga sebelum tu. Dia ketika mana dia berbahas dengan kaum dia tentang tajuk keislaman. So last kali kaum dia ingat dia masih lagi Kristian. Dia memang siap-siap, ada para sahabat Nabi letak tebut, kalau dia kalah lari. Tapi alhamdulillah dia menang. Cuma bagi mata masyarakat dia masih lagi Kristian. Bagi yang Muslim tahu dia dah Islam. Betul, ada soalan baru ni. Dekat kelas New Muslim Class dekat Al-Khadim. Soalan dia tanya, kalau orang tersebut masuk Islam sorok-sorok, dia syahadah, semua amal Islam dia buat sorok-sorok, jadi ada syurga tak untuk dia? Saya kata ya, ada lah. Cuma masalah yang akan timbul nanti kes macam kalau dia berkahwin, kalau dia ada anak, lepas tu kemudian kalau anda kata masalah mayat dia, keluarga dia akan urus cara bukan Islam lah. Dan kita yang Islam pula, Muslim tak tahu pula pasal dia, kita tak doakan langsung. Masalah juga. Basically, di sisi Allah Ta'ala, dia diterima lah. As long as dia buat rukun Islam tu kan, dia cuba supaya buat rukun Islam tadi, takut dan dia tak nak masuk Islam, dia tak nak isytiharkan Islam dia, itu tajuk lain lah. Pasal masalah benda ni, yang penting adalah dia syahadah. Lafaz kena lafaz. Tak ada saksi pun tak apa. Yang penting adalah dia syahadah. Saksi tadi untuk supaya masalah hak lah. Kad Islam tu, supaya hak mayat anda boleh tak boleh akan diuruskan dengan cara Islam. Harta anda diurus cara Islam. Itu yang pentingnya. Yang problem sekali bila dia sorok akan jadi masalah tersebut. Jadi Najasyi menyatakan hukum. Saya kata tengok Najasyi kisah dia. Dan bila dia mati di Habsyah, Nabi SAW solat ke atas jenazah dia secara ghaib. Di sini yang datang kes khilaf berkenaan dengan solat ghaib. Adakah dia sunnah yang patut dilaksanakan oleh semua orang ataupun memadai untuk orang-orang besar macam ni saja. Syekh bin Baz rahimahullah dia tahqiq tajuk ni. Dia kata untuk orang-orang yang tertentu macam Najasyi yang berjasa pada Islam, banyak buat kebajikan pada Islam, maka patut dibuat untuk orang macam ni jenazah ghaib. Adapun orang biasa memadai dengan siapa yang hadir, yang ada untuk solatkan dah cukup. Sebab pada para sahabat Nabi SAW, mereka duduk tempat berjauhan. Ada yang mati di Syam, ada mati di Yaman, ada mati di Mesir, di Iraq. Tapi dia tempat asing-asing, orang berada di tempat berasingan, tidak mereka laksanakan jenazah ghaib. Jenazah ghaib mereka tak buat. Jadi memadai dengan siapa yang hadir. Siapa yang ada sempat dan solat. Siapa sampai kubur baru lagi ditanam, solat. Jika tidak, tak perlu. Tidak perlu dia solat. Cukup dah untuk orang yang ada di sana solatkan. Jadi macam tu jugalah. Kes COVID dulu, siapa yang dah buat kat sana dah cukup untuk dia sebenarnya. Dah cukup dah. Cuma macam itulah tadi kes kita ada rasa sayang, kita rasa nak buat tadi, tapi tak seumpama macam Najasyi. Itulah udah tadi, para sahabat Nabi mati di tempat berasingan, tempat berlainan, hatta yang mati dibunuh dekat telaga sebagainya, mayat tak jumpa pun Nabi tak buat jenazah ghaib. Yang Nabi buat hanya sekali, itu untuk Najasyi saja. Yang Nabi buat hanya untuk Najasyi, atas jasa dia membantu umat Islam dahulu.
Jadi orang macam tu yang ada jasa pada umat Islam besar, maka dibuat macam ulama-ulama dunia mati kan, jauh-jauh berjauhan, mungkin dibuat. Tapi itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Tapi kalau ikut pada hadis Nabi SAW dan para sahabat yang perbuatan, mereka tak buat solat jenazah lepas daripada kisah Najasyi itu saling buat daripada jarak jauh dah. Siapa yang dah buat. Yang siapa yang dengar terus doakan saja. Doakan ampunan dah memadai. Okey, baik. Nah. MH370 tu memang dah mayat hancur, tak jumpa benda, dan kita buat jarak gaib lah. Buat gaib direct lah, memang tak ada siapa buat dah. Orang Australia tak buat, orang Malaysia kena buat. Saudara mara kena buat lah. Lepas pengisytiharan dia mati, maka kita buat lah. Selagi tak isytihar mati, tak boleh buat lah. Tajuk pengisytiharan mati tu benda tersebut boleh diisytiharkan oleh orang pihak berkuasa lah. Lepas pembuktian dan sebagainya berlaku, memang kita isytiharkan mati dan kita buat solat jenazah gaib. Adapun ketika mana tak pasti lagi, hilang, tak tahu pergi lari apa, duduk bertapa kat Gunung Jerai ke, kita pun ingat dia mati dah. Rupanya tak mati, ada kat Gunung Jerai tengah kan. Lepas tu kita pun buat jenazah gaib dekat sini. Masalah juga. Rupanya kawan tu tengah atas bukit. Kan. Siap mandi pun goyang. So masalah sikit lah. Sebab tu kita perlu kepada autoriti, pihak berkuasa untuk isytiharkan. Lepas cari pencarian dan sebagainya. Dah ada seorang apa Mamat yang apa? Cari rentas desa. Kan? Apa benda tak? Nama acap dia panggil kan. Tahulah. Tempat dia lintas tu tak kena langgar dengan orang ke? Kan dia masuk dalam kebun kelapa sawit sebagainya. Bukannya hutan betul semua. Dia kata mungkin ada orang terlanggar ke apa benda jadi. Lepas tu campak mayat ke mana tak tahu. Tak jumpa. Yang azan lah, yang golek-golek lah, panggil hantu semua tak edit. Tapi tajuk dia sebenarnya apa? Kadang-kadang benda macam ni Allah Ta'ala jadikan berlaku untuk rahmat dan juga periktibaran bagi orang ramai. Jangan percaya dengan bomoh. Semua klaim macam-macam. Ada nampak itu semua setan. Tak ada benda pun. Tak ada jadi. Tapi bila jadi macam ni, kita bukan minta orang tu tak dijumpai. Tapi bila tak jumpa tu, dekat situ dah makin nyatanya pembohongan kumpulan tersebut. Dia kata kawan ni kat sini, rupanya tak ada dah. Akan datang balik, ada kan. Dia terang-terang kan Nabi kata, man ata arrafan aw kahinan. Maksudnya datang pada arraf, tukang cari barang hilang. Atau kahin, tukang telik. Kan dalam Sahih Muslim, la tuqbal salatahu arba'ina yawma. Tak diterima solat dia 40 hari. Dan Sunan Abu Daud datang dengan faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin. Dia telah kufur terhadap apa turun pada Muhammad. Tapi banyak orang buat lagi. Saya kenal dua beberapa orang tapi meninggal lah. 2-3 orang yang saya kenal. Dia cara dia buat tu sebenarnya depan saya sekali. Saya datang sebab lutut saya selioh jatuh motor. Kan dah habis dah. Apa cakap ni? Okay. Baik. Itulah. Baik, jadi apa? Pergi tu kan. Tu dia Muhammad 2 orang datang. Jumpa, "Cik, kaya punya barang hilang. Saya letak sini." Lepas tu dia pegang. Dia suruh kawan tu baring. Lepas tu dia tanya nama, tengok hari apa, tarikh lahir, bla bla bla. Lepas tu dia start cakap, "Tadi korang dekat Tasik betul cik. Kat Tasik tu ada satu bilik kecil. Store. Kami kat situ lah tadi." Okey. Lepas tu ada lelaki yang tepi ke store tu siapa? Cik, dia cakap yang tu. Kawan ni pun start. Percaya. Barang tak dapat pun lepas tu. Dia cerita tu. Kawan ni gila-gila percaya. Ini masalah. Nak cerita kadang-kadang benda cerita. Tapi kalau sebaik pengisytiharan bahawa dia telah mati, dan kita boleh solat jenazah. Kalau ternyata datang balik, tak ada masalah lah. Kita buat tadi atas berdasar hukum zahir. Kan rasa macam memang dah tak ada. Dan solat dah. Pasal macam mayat yang hilang dalam air kan. Kadang tak jumpa langsung, hanyut sampai ke laut. Tak jumpa langsung. Ada kadang jumpa. Yang kereta tu. So jumpa, family tak tahu kat mana-mana kan. Tapi last sekali jumpa, bila jumpa tu ada orang tanya saya, dia kata mayat tu nak buat apa kan. Dia kena orang dah sebanyak mana boleh mandi kan, tak boleh mandikan tayamum dan kemudian kafan, solat, tanam. Segala urusan yang 4 tu kena buat. Kecuali dia mati syahid. Itu syahid dibunuh dia dan jihad fisabilillah, peperangan jihad fisabilillah dengan orang kafir, baru kita boleh tak mandikan, tak solatkan, terus tanam.
Tapi yang macam mana lain-lain, hatta Umar bin Khattab dimandikan, disolat, dikafankan, disolat dan tanam. Walaupun ditikam oleh seorang yang majusi. Sebab apa? Sebab bukan dalam peperangan. Kalau dalam peperangan berlaku dia pembunuhan dia tadi, Umar tadi, memang kita kata insya-Allah dia mati syahid lah. Tapi dalam masa sama dia dibunuh sedemikian. Demikian juga Uthman bin Affan dibunuh oleh golongan Khawarij. Yang bunuh dia pun sama juga, diuruskan jenazah dia, dimandikan, dikafankan, disolat, ditanam. Tak ada tanam macam tu je. Lepas tu kena ingat, bila kes benda ni perang antara Muslim, walaupun penguasa jahat, macam termasuk macam yang sebut tentang memali kan, memang urusan dia tak boleh buat style macam mati jihad fisabilillah. Kalau dia syahid di sisi Allah Ta'ala, tajuk lain. Tapi dalam masalah sama, urusan dia mesti ikut tertib biasa. Tak boleh tanam macam tu je. Kena mandi, kena kafan, kena tanam. Solat dan tanam. Sebab dia tak boleh dilayan macam tu. Sebab tu ada kata syahid dunia, syahid akhirat tu, tajuk dia adalah masalah pengurusan. Pengurusan. Orang yang mati dibunuh di jalan Allah Ta'ala, dia mati dalam peperangan jihad fisabilillah, orang tersebut sahaja yang dapat layanan sedemikian. Tak dimandikan, tak disolatkan, dibalut mayat dia, ditanam terus dengan baju-baju dia. Adapun yang lain, walaupun mati syahid, contoh macam tenggelam syahid, mati kena wabak penyakit kan, orang kena COVID ni, insya-Allah, sebab Nabi sebut, Nabi kata Nabi kata man ta'uduna syahida fikum, dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, siapa kamu kira orang syahid di kalangan kamu? Para sahabat kata, ya Rasulullah, dia kata man qutila fi sabilillah fa syahid. Wallahu a'lam, tapi yang kami tahu, siapa dibunuh oleh Allah Ta'ala, maka dialah mati syahid. Nabi kata, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau macam tu kamu fikir, orang mati syahid umat aku sedikit. Lepas tu para sahabat kata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan? Rasulullah kata, sebutlah, man qutila fi sabilillah fa syahid. Siapa dibunuh di jalan Allah Ta'ala, maka dia mati syahid. Duduk dalam peperangan fi sabilillah. Wa man mata fi sabilillah, dia mati dalam perjalanan fi sabilillah, nak pergi perang tapi syahid juga. Kemudian wa man mata fi taun, mati kerana wabak penyakit, syahid. Mata fil batni, mati penyakit dalam perut, syahid. Ada orang ini kaitkan apa dalam perut tu, apa dalam paru-paru ke organ dalaman, mati syahid. Kemudian mata ghariqa, mati tenggelam. Sahibul hadmi, orang mati kena himpap. Semua sebutan Nabi kata ini mati syahid. Cuma masalah urusan kita tetap mandi, kafan, solat, tanam. Kecuali yang nombor satu, dia mati dibunuh Allah Ta'ala, tidak akan dimandikan, tak akan disolatkan, hanya terus ditanam. Urusan syahid, ya, semua sekali. Kita insya-Allah syahid, macam Umar bin Khattab dibunuh, syahid insya-Allah. Kan Uthman bin Affan syahid insya-Allah. Kan. Balik pada asal, kerana apa? Kerana tajuk mereka ni tadi adalah dibunuh bukan dalam perang. Kalau tengah perang, ya. Macam Ali dibunuh oleh seorang Muslim, bukan orang kafir. Abdurrahman ibnu Muljam. So kena tahu kisah ni. Baik. Bukan dalam peperangan pun. Baik. Dia kata apa? Okay, jadi saudara kamu mati. Itu Najasyi lah. Maka bangunlah. Bangun. Maka solatlah ke atasnya. Nabi suruh para sahabat solat ke atas jenazah Najasyi. Ghaiban, secara ghaib. So macam tu macam kes MH370 sebagainya, lepas diisytiharkan mati, maka kita boleh terus solat. Pengisytiharan tu penting. Kalau kita tak ada mayat dia nak mandi kan, then hancur. Macam orang mati kena makan dia jerung ke, habis mati makan masuk sungai, buaya makan kan, tahu dah dia makan, then solat je lah. Kalau dia balik tu tajuk lain lah, tapi solat je lah. Faham macam mana? Normally penguasa penempatan akan maklumkan. Biasa masjid, Jabatan Agama Islam akan take over. Maklumkan kita sekian, jenazah akan disolatkan. Kita yang mati tu akan dibuat di masjid sekian. Dia buatlah, keluarlah. Solat. Lepas diisytiharkan mati. Tapi biasanya penguasa yang akan buat urusan tadi. Kalau tidak, keluarga kita buat sendirilah. Yang pentingnya pengisytiharan mati tu dah berlaku. Tak ada pengisytiharan mati, maka tak boleh. Pasal pengisytiharan mati tu, dia menjadi sebab untuk harta warisan, harta faraid diwariskan. Pemindahan nama, milik nama, jabat tanah akan luluskan. Sebab kalau dia kata tak ada pengisytiharan mati, tak boleh buat. Pengisytiharan mati daripada kerajaan, dan boleh buat. Baik. So jenazah ghaib tu macam tu. Baik.
pada Najasyi itu sebagai dalil dia. Cuma masalah tentang orang lain khilaf. Orang lain khilaf. Dalam mazhab Syafi'i memang diorang macam gesa dan juga galakkan boleh je. Tapi dalam masa sama sebahagian para ulama kata tak, dia tengok pada siapa yang kita nak solatkan. Orang yang kita sayang baik pun tak buat macam tu. Kita tak buat macam tu. Kita kata macam zaman Covid kan, tak boleh pergi. Pun tak macam tu. Doa kita dah memadai untuk dia. Sebab kalau orang tu kata, macam nak buat dia ni kan makin ramai solat kan lagi baik. Tapi kan orang mati Covid tu kan dan masuk dalam senarai syahid yang Nabi SAW sebutkan. So basically dia dah dapat jaminan lebih besar banding solat kita. Banding solat kita ke atas jenazah dia. Penyakit yang dia kena tu, mati kerana wabak penyakit tu lebih besar menjamin untuk dia syurga banding solat kita. Kalau kita pakai hadis, wajibat, hadis ni dia solat 40 orang wajib dapat. Tapi yang dia mati dengan Covid tadi lagi penting, lagi besar. Lepas tu kadang-kadang benda ni kena fikir juga. Kita tak suka, tak seronok dengan benda tersebut berlaku. Tapi kalau Ta'ala pilih keluarga kita untuk mati dengan keadaan tadi, dan kita kena fikir jugalah, janji Nabi itu akan jadi comfort pada diri kita. Kita tak nak, tapi Allah pilih. Bila pilih dan benda tadi memang ada janji Nabi, mata fit ta'un, maksudnya mati dah ada wabak penyakit. Nabi kata kerana wabak penyakit, fahuwa syahid, dia orang mati syahid. Semua dosa-dosa dihapuskan, hapus terus. So apa lagi besar banding itu? Apa lagi besar banding itu? Tapi jangan doakan pula, ya Allah bagilah bapa aku mati macam ni. Masalah juga kan. Dia bukan ikut kepada kisah apa? Abu Ubaidah bin Jarrah, dia minta aku minta Allah Ta'ala kena keluarga aku. Dia pun dengan doa dengan ni. Jadi ketika wabak penyakit di Amwas berlaku, dia kata tidaklah ini kecuali apa Nabi kamu janji dah. Nabi kamu dah janji dah macam ni. Dan aku harap aku dapat habuan daripadanya. Dia doa hari ni, besok dia kena. Abu Ubaidah bin Jarrah. Muaz bin Jabal pun buat sama, doa juga. Kena juga. Mula anak dia mati, kemudian dia mati. Amr bin As dia datang, dihalau orang daripada bandar. Suruh duduk dekat bukit-bukit. Asingkan diri. Pasal dia kata penyakit ni macam api. Kalau kamu, macam bila kayu dekat-dekat, dia akan terbakar semua. Tapi kalau berjarak, tak kena. Dan orang ramai ada yang marah dia, tak setuju, tapi dia datang untuk menyelesaikan masalah. Umar duduk kat Madinah. Dia daripada Mesir masuk ke Syria, masuk ke Syam untuk uruskan urusan. Sebab habislah, semua mati. Bahkan banyak di kalangan para sahabat yang besar-besar mati ketika tu, 20 ke 30 ribu orang mati. Tapi nak ceritakan apa penyelesaian tu datang kemudian. Kuliah yang para sahabat mati, dia kata aku harap aku dapat sebahagian daripada ini. Ni pelik sikit lah. Kita tak ada doa, ya Allah bagilah aku Covid. Mana ada orang minta macam tu kan. Tapi dia orang minta. Sebab dia kata ini mati syahid kot. Free kot. Dia kata ada kefahaman sedemikian. Wallahu a'lam. Okay. Dia dari segi keampunan dosa ya sama. Cuma kita urus tu lain. Dan juga kedua masalah berada dalam rohnya akan berada di burung yang hijau, itu untuk orang mati dibunuh je. Adapun keampunan dosa dihapuskan, boleh kata serupa. Sebab Nabi kata kalau macam tu orang mati syahid umatku adalah sedikit. Ya, betul. Cuma kes-kes hutang masih agak sangkut lah. Orang mati dibunuh pun sangkut buat hutang. Hutang kena. Orang mati dibunuh di jalan Allah Ta'ala pun hutang masih tertahan. Itu kena jaga-jaga sikit. Hutang tu tengok-tengok balik dengan manusia. Okay? Baik. Al-mas'alatul khamisatu, persoalan yang kelima. Syurutus salati 'alal mayyiti wa arkanuha wa sunaniha. Syarat-syarat syurutus salati 'alal mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat solat ke atas mayat, rukun-rukunnya dan juga sunah-sunahnya. Pertama, syurutuha, syarat-syaratnya. Wa syurutuha kal ati. Syarat-syarat solat jenazah ni ada seperti berikut. Solat ke atas mayat ada berikut. Pertama, an-niyatu, niat. Syarat sah dia niat. Kita niat nak solat, maka satu pertama. Kemudian wat taklif, kena balik berakal. Baby tak buat, orang gila tak suruh. Tak ada. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wasitrul aurati, dan juga menutup akan aurat. Wasitrul aurati. Wajtinabin najasati, menjauhi akan najis. Kenapa? Li'annaha minas salawat, kerana dia termasuk dalam solat. So tak boleh. Apa syarat solat kena buat juga. Okay? Termasuk juga berkenaan dengan taharah.
Okay, betul lah. Betul. Bawah yang disebut. Dia kata, okay, kerana dia daripada solat. Walaupun dia tak rukuk dan sujud, dinamakan solat. So, bila solat, syarat sah solat tu kena ada. Cuma tak ada masuk waktu, tak adalah. Kan? Dia ada kiblat tu dia ada. Kemudian dia kata, wahdurul mayiti, hadir mayat. Mayat tu kena hadir. Dia kata, baina yaday musalli, idza kana bil baladi. Jika dia di negeri tersebut, maka mayat tu mesti ada depan dia. Contoh macam kita duduk sini, dekat PJ, mayat tu dekat setapak, kena ada depan kita lah. Sepatutnya mungkin yang kes yang apa, jarak pula kan, tajuk yang mesti berlaku jarak. Macam jarak dia ada kata, kalau anda kata jarak tak perlu musafir, maka tajuk lain. Kalau kena musafir, dia kata tak apa. Itu yang kes yang apa, jarak masalah solat ghaib tu. Cuma kalau tidak, jenazah mesti di hadapan. Okey, inkan nabil baladi. Kemudian wa islamul musalli wal musalla alaih. Islamnya orang yang solat dan orang yang solat ke atasnya. Kalau dia tak Islam, maka tak boleh. Ni kita kata, cuma macam kita sering berlaku lah masalah yang kali kita ulang, kita sebut bila kes macam dulu apa, Kasim Ahmad kan, dengan dia punya statement, dia punya argument, dia punya apa, kenyataan dia menolak akan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak akan contoh macam haji dalam bulan haji Zulhijjah, berlaku rempuhan dekat Mina bila apa orang-orang Syiah Iran patah balik dekat tempat melontar, berlaku pertembungan, mati banyak. Jadi ketika itu Kasim Ahmad pun keluarkan statement dia berbunyi, kenapa semua nak kena bukan bulan Hijjah, kenapa tak asing-asingkan haji ni? Macam orang Malaysia atau Asia bulan sekian, orang sekian bulan sekian. Padahal dia ni kelakar geng-geng Quraniun yang bangang ni. Dia mengaku di Quran ni. Tapi dalam Quran sebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu. Ayat 197 surah Al-Baqarah. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Dia punya bebel kan, dia cakap-cakap, dia tak fikir langsung. Rasa nak kan, geram je. Tak banyak orang geng Quran ni kan. Dia bercakap tu kan, dia yalah, pertama dia memang tak belajar Quran pun. Tak belajar Quran pun. Dengan itu apa Jemaah Quran Malaysia ke, geng anti hadis ke, dia tak belajar Quran betul pun. Bila dia cakap macam apa, Kasih Ahmad dia gunakan apa, atau macam Kahar Kazab. Dia gunakan geng-geng dia sebut. Dia kata apa? Kahar ni Rasul. Muhammad tu penutup Nabi. Kahar ni Rasul. Kan? Lepas dia kata, Sejak bila Rasul bukan Nabi? Saya kata sejak bila Rasul bukan Nabi? So kalau kita lihat dalam Quran Karim kan, kan dalam surah Maryam ayat yang ke-58 kot. Ni penting jumpa geng-geng macam ni. Kalau awak tak kita jawab, memang masalah. Bukanlah nanti awak tergagap, awak pun rasa macam awak salah. Sebenarnya tak betul pun, awak tak betul. Cuma kadang-kadang kita macam ni, kita jarang terdedah dengan argument diorang, apa diorang cakap sebagainya. So kita kadang lupa sebenarnya Allah Ta'ala dah beri kepada kita maklumat dalam Quran Karim tentang apa ajaran Muhammad yang kita ikut sekarang ni. Semuanya dah komplit. Kalau orang datang cuba nak kelirukan kita, tak boleh pun sebenarnya. Tak boleh pun sebenarnya. Contoh dalam surah Maryam rasa 58. Nanti saya cek. Allah Ta'ala nyatakan ulaika alladhina an'amallahu alaihim min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil mimman hadaina wa ijtabaina. Okey. Dia macam ni, waktu saya argue tu saya kata ini ayat 58 sebetul 58 je. Betul 58 kan? Betul lah. Okey, ni. Dia kata apa? Sejak bila seorang rasul bukan nabi? Sebab saya kata daripada mula awal ayat surah Maryam ni kan ada sebutan berkenaan Zakaria, Yahya. Kisah Zakaria. Kemudian Maryam lahirkan Isa lah alaihissalam. Kemudian kisah Ibrahim. Dengan sebut Musa, sebut Harun, dengan sebut Ismail. So, lepas orang sebut semua tu, ujung tu tak nak kata ulaikal ladzina an'amallahu alaihim.
Mereka itulah dari golongan yang Allah Ta'ala kurnia nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Tak kata rasul-rasul. Dalam tu ada Ibrahim. Ibrahim nabi ke rasul? Rasul. Musa rasul ke nabi? Rasul. Isa rasul ke nabi? Rasul. Bahkan rusul azmi, ulul azmi kan disebut. So tajuk saya katakan dia, tajuk masalah rasul ke nabi ni jangan timbulkan, saya kata. Tak datang pun. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 69 kan Allah Ta'ala katakan wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasula, maksudnya mentaati rasul, itu Nabi SAW, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itulah golongan yang bersama-sama orang kurnia nikmat ke atas mereka kan. Minan nabiyyin kan, mula dengan para nabi, wasiddiqin kan, wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa kan. Bila kita baca situ disebut nabi, awak ikut rasul, awak akan bersama para nabi. Nabi ini bawah daripada rasul. Setiap rasul ada nabi. Saya kata dia tak baca pun benda ni. Dia bila baca ni kan, saya kata sebelum tu ada sebut kan, daripada zuriat Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan daripada kalangan orang yang kami bawa di atas kapal bersama dengan Nuh. Wa min zuriati Ibrahim wa Israil, dan zuriat Ibrahim dan juga zuriat Israil itu Yakub. Mimman hadaina wajtabaina, dia kalangan orang-orang yang kami beri hidayah kepada dia dan kami pilih mereka kan, kami pilih mereka. Jadi dia tak baca betul-betul tau. Dia main suka hati dia je sebut. Jadi tu macam itulah dia cakap bila Kasih Ahmad, dia kata kenapa buat haji ni bulan sekali, bulan Zulhijjah je tu yang ramai datang tu, mati-mati pijak-pijak. Cuba asing-asing kawan tu Muharram, yang ni Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, haji tu asing-asing kan mudah. Dia tak baca pun sebenarnya, dia tak baca Quran pun. Tu pelik yang kita kadang yang kita boleh terpeliru, sedangkan sebenarnya dah habis. Sedangkan benda tu jawapan dalam Quran dah ada dah semua. Tak ada yang terkeliru pun sebenarnya. Sebab tu kena jaga sikit. Sebab tu bila kita belajar Islam, belajar betul-betul. So benda ni bukan masalah nak jadi ustaz ke, nak jadi apa. Itu pulang Allah Ta'ala. Kalau Ta'ala jadikan datang kelas setiap hari ni, setiap minggu datang rajin, Allah Ta'ala pilih untuk jadi pendakwah, InsyaAllah benda tu akan jadi tanggungjawab anda. Tapi dalam masa yang sama, kita belajar ni untuk pertahankan akidah kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai nanti satu hari anak kita balik-balik dia agnostik, tak reti nak jawab. Anak kita saya rasa Islam tak betul. Abang jawab apa? Yelah time ustaz ada, boleh lah ustaz datang rumah saya, tolong tengok anak saya. Tak, kisah benar. Saya tak nafi, kamu kita akan tolong lah. Kita akan tolong, tak ada masalah. Time kita hidup, kalau kita dah mati, memang Islam ni sentiasa ada pengganti untuk meneruskan dakwah Islam sampai kiamat. Tapi masalahnya anda wajib belajar sampai bersedia untuk keluarga anda sendiri. Jangan sampai nanti kan bila anak-anak timbulkan, adik-beradik kita jadi pelik kan, tak reti nak jawab. Tak ada jawapan pada kita. Kesianlah pasal kita datang kelas tapi tak tahu benda. Dan janganlah pula belajar ni untuk bertekak dengan orang pun salah juga. Dah kena datang belajar nak kalahkan abah. Tak boleh, tak benar, tak dibenarkan. Pasal dalam hadis Nabi kata man ta'allama ilman, manusia belajar satu ilmu liyujar bihil ulama, supaya dengan ilmu tadi dia nak berteman dengan para ulama. Wa yumar bihi sufat, supaya dia bertekak dengan ilmu tadi orang bodoh. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Ini bukan sikit, bahaya. Balik pada asal pasal benda ni akan timbul tajuk. Okey, jadi Islamnya orang yang musalli, yang solat, wal musalla alaih, dan yang solat disolat ke atasnya. Kalau dia bukan Islam, tak payah solat. Bahkan tak sah solat ke atas dia. Bahkan haram solat ke atas dia. Balik pada asal bila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka anda tak boleh pun doakan keampunan untuk dia sebenarnya. Berdasar ayat 113 surah At-Taubah. Tak boleh. Doa solat jenazah tu kan doakan keampunan. Dan bila orang tu mati dalam keadaan tidak Islam, memang tak Islam,
Ataupun dia pernah murtad tapi tak pernah bertaubat. Itu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. Kita tahu benda-benda macam ni, kita pun kegabut kan. Ada orang kata, tapi saya dengar kata boleh. Tak boleh. Balik pada asal, benda ni adalah peraturan yang Allah letakkan. Ini benda yang kita baik mana pun tak boleh buat. Ada orang kata macam tak boleh Syekh, kita kena kena jadi belas kasihan. Bagi anjing minum pun masuk syurga, takkanlah doakan keampunan, tak boleh kan. Okey. Problem dia adalah dalam ayat Quran Karim memang Allah Taala larang perkara tersebut. Hatta Ibrahim alaihissalam pun patah balik. Dia retract balik akan apa yang dia dah janji pada bapa dia untuk buat bagi bapa dia. Dia minta ampun untuk bapa dia. Kan? Pasal dia dakwah pada bapa dia tak dengar, last sekali dia janji, aku akan doakan keampunan untuk engkau. Tapi dalam ayat 114 At-Taubah tu dia patah balik. Okey, dia kata sini, ayat 113 surah At-Taubah, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabi, tidak adalah untuk nabi, tak boleh untuk nabi. Walladzina amanu, dan orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk minta ampun bagi orang-orang musyrik. Musyrik tak boleh, kafir tak boleh, murtad tak boleh, semua. Walau kanu uli kurba, sekalipun mereka adalah orang yang punya hubungan ke kaum kerabat dengan diri Nabi ataupun orang beriman tadi. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata kepada mereka, annahum, orang-orang tersebut, ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka. Cara dia satu je. Nak tahu macam mana? Dalam ayat 160 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sebenarnya orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Pasal Allah kata ulaika alaihim laknatullah. Mereka dah kata mereka laknat Allah. Wal malaikah wan nasi ajmain. Malaikat dan juga manusia seluruhnya. Itu penisytiharan. Mati kafir, habis. Mati contoh dalam keadaan anti hadis, habis. Cuma saya lupa nak ingatkan. Ada orang kata macam kenapa Jabatan Agama Islam tak isytiharkan. Lepas daripada apa dibuat oleh golongan ni, kenapa tak isytiharkan bukan Islam ataupun murtad? Cerita dia, kita ada masalah kat Malaysia, dual system. Sebaik saja kalau orang tersebut diisytiharkan bukan Islam, dia terus masuk dalam hukum sivil. So dia bebas untuk mengamalkan kefahaman yang dia ada. Maka mahkamah syariah tak ada kuasa langsung untuk sekat dia lepas tu. Nak tahan ke, nak tutup dia penceramah ke, nak halang dia mengajar ke, tak ada. Macam berlaku pada Qadiani di Kampung Nahoda tu. Selayar Kampung Nahoda. Sebab pengisytiharan Qadiani bukan ajaran Islam. Habis. Tak boleh cuit. Diorang bebas dekat kawasan diorang lah. Tapi anda kata memang dia boleh beroperasi kawasan tu je. Luar dia tak boleh. Tapi dalam masa sama, kita tahu dah dia punya kesesatan tu. Mirza Ghulam Ahmad itulah Nabi dia sebagainya. Tapi sekali Quran tu pula pakai balik ingat dia. Tapi Jabatan Agama Islam tak boleh cuit. Sebab dia punya statement tu. Statement dia bukan ajaran Islam tu. Yang bagi saya sebenarnya adalah perlindungan untuk diorang. Bukannya sekat, tapi perlindungan. Mungkin diorang dah nak bergerak payah dekat Malaysia, nasihat tangkap. Dan sekali diorang diberikan nasihat ataupun dibagi jalan oleh orang tertentu untuk berikan pengisytiharan kalau dia ni bukan ajaran Islam. Dengan sebab itu diorang bebas lah. Lepas tu yang Syiah dulu kat Malaysia pun buat minta status yang sama. Minta diisytiharkan bukan ajaran Islam. Supaya dia boleh bergerak. Dekat Malaysia pasal dual system ni jaga. Lepas tu kita kadang-kadang jangan buruk sangka sangat dengan orang Jabatan Agama Islam lah. Kadang-kadang dia buat kerja tapi tak boleh luar daripada dia punya skop. Manis pula. Okay. Siapa nak baca tentang Ibrahim punya kisah tarik balik doa dia, baca ayat 114. Dan dia boleh tengok situ. Baik. So syarat dia kena Muslim yang solat, jenazah pun Muslim juga. Dan kata kedua,
Ayat seterusnya adalah wa taharatuhuma. Sucinya kedua-dua, yakni jenazah tersebut dan juga apa? Orang yang solat atas jenazah tadi. Lepas tu kena ambil wuduk. Jadi pendapat yang syaz, yang janggal di kalangan para ulama adalah bila ada yang mengatakan bahawa solat jenazah tak perlu wuduk kerana dia bukan solat seperti yang lain. Tapi ikut umum pada lafaz memang kena wuduk lah. Arahan wuduk tu adalah sama. Dia kata kalau tak boleh walau biturabin li'udhrin, sekalipun taharah tadi dilaksanakan dengan debu tanah sahaja, ini dengan tayamum kerana keuzuran. Macam mayat tu dah hancur, kalau kita siram air berterabur daging dia, dan kita ambil debu tanah dan tepuk kat muka, tepuk dekat tangan, dah habis. Sekalipun itu je, kalau kita macam tu juga. Kedua, arkanuha, rukun-rukun solat jenazah. Wa arkanuha kal'ati, dan rukunnya adalah seperti berikut. Pertama dia kata al-qiyamu min qadirin ala fi fardiha. Dia kata berdiri berdiri daripada orang yang mampu, perbuatan berdiri daripada orang yang mampu dalam pelaksanaan solat. Manakala orang tu ada keuzuran boleh duduklah. Dengan dia kata orang tersebut adalah seorang yang boleh berdiri, dia mesti berdiri untuk melaksanakan solat jenazah tadi. Kenapa? Li'annaha salatun wajabal qiyamu fiha kal mafrudati. Dia kerana dia adalah solat yang wajib berdiri. Kalau tak ada sakit apa, wajib berdiri padanya kal mafrudati, seperti solat yang difardukan. Okay, so berdiri. Kemudian wa takbiratil arba'i. Rukun kedua adalah takbir yang 4. Okey. Li'anna Nabi SAW, kenapa kita kata takbir 4? Kerana Nabi SAW kabbara 'ala Najashi arba'an. Kerana Nabi SAW takbir ke atas mayat Najashi yang disolatkan tu 4 kali. Tapi ini sebenarnya yang masyhur lah. Pada riwayat-riwayat yang datang takbir 4. Adapun pada masalah ada khilaf beberapa riwayat yang lain yang sahih juga, yang kata ada 5, ada sekian sebagainya, memang ada riwayat lain. So jangan pelik kalau dia kata tiba-tiba imam tu tertakbir lebih ke, tak ada hal. Tu yang pening kepala. Imam tu ada takbir lebih. Kenapa? Kan? Mayat ni ada saka ke? Tak ada. Tak, riwayat tu ada riwayat. Cuma riwayat tadi dipercanggahkan. Adapun yang sahih masyhur dilaksanakan adalah 4. Dia kata wa qira'atul Fatihati li umumil hadis, kena ada baca Fatihah kerana umum hadis. La solata liman lam yaqra' bi ummil Quran. Tidak ada solat bagi siapa tak membaca dengan ummul Quran. Tapi sebenarnya pernah perbuatan Ibnu Abbas. Dia solat tu dia saja baca kuat-kuat, supaya orang dengar. Bila orang dengar, dia kata supaya kalian tahu ini sunnah Nabi kamu. Supaya nak bagi orang dengar apa yang dibaca dalam solat jenazah. Dia saja baca kuat. Dia Fatihah di antara yang dibaca. Okay? Kemudian wassalatu ala Nabi, solat selawat ke atas Nabi SAW. Itu yang pada takbir yang kedua. Dan wa du'a ulil mayyiti, doa ke atas untuk mayat pada takbir yang ketiga. Liqaulihi SAW, kena sabda baginda SAW, idza sallaitum al mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Bila kalian solat ke atas mayat, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Kemudian lepas 4 tu wassalam, salam. Lepas takbir keempat salam. Di umumil hadithi, kerana umum hadis, wa tahliluha taslim, kerana umum hadis perungkaian solat itu, dia punya ihram tu adalah dengan bagi salam. Dan wa tartib bainal arkan, dan tartib di antara rukun. Fala yuqaddimu rukunan 'alal akhari, maka jangan dia kedepankan satu rukun kat atas yang lain. Contoh macam baca Quran Fatihah pada takbir pertama, dia selawat dulu, atau Fatihah yang kedua, atau Fatihah yang terakhir. Itu tak jadi. Jadi simple je, ringkas. Tiap-tiap kali kita solat jenazah, memang kita dimaklumkan balik dengan cara laksanakan solat jenazah. Cuma jangan, tapi lah kadang-kadang orang sasul kot. In case yang Ustaz Alim Hassan cerita apa, dia nampak orang tu apa pakai serban datang solat jenazah, lepas tu orang tu rokok. Kawan pakai macam ulama dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar turun. Ustaz Alim Hassan macam ada cerita saya dengar tu, nak ketawa. Tapi biasalah kan, mungkin sasul ke. Lepas tu kat Malaysia
Perasan kan? Tak kira solat jenazah dia suruh rapat-rapat. Sebab apa rapat-rapat? Sebab tak adalah sasul. Tapi kalau duduk depan, sasul juga. Ada masuk video kot. Ada video sekali, saya tengok sekali tu. Yang tu mengarut juga. Nak kena 3 saf. Jumlah 40 Nabi sebut, jumlah 100 Nabi sebut. Jumlah hadir solat. Tapi untuk kata apa kena buat 3 saf, mengingat malaikat apa tak kira orang banyak mana. Nampak 3 jamak, 1 2 3 jamak kan. Buat 3 saf. Saf pertama 4 orang, ketiga 2 4 orang, ketiga 4 orang. Dia ingat malaikat tak kira apa. Ada. Dah lah pelik juga orang. Dia bukan apa jamak-jamak tahu. 1 saf, 2 saf, 3 saf. 3 jamak banyak benda dah. Hal aku lihat tak tahu lah kadang-kadang orang ni. Okey. Banyak sangat benda yang apa kadang-kadang masuk dalam masyarakat. Tapi bab solat itu je. Sangat simple. Bahkan solat ni tak perlu dibayar. Tapi kita pelik yang pasal masyarakat kita ni. Banyak macam-macam tu dia dah ajar. Sediakan dia buat duit RM5, tengah-tengah doa tu masuk duit dalam poket. Cop kan. Masuk kan dalam poket. Sekolah tu, sekolah agama. Saya ingat Ustaz Zuhar dia cerita. Bila ada orang kan sekolah agama ni dipanggil oleh orang untuk datang baca solat jenazah kan. Mula tadi bukan baca Yasin untuk orang sakit. Tahu tak budak-budak tu niat apa? Bukan, dia minta orang tu mati. Sebab kalau mati ada kenduri, ada solat baca Quran, ada sekian, banyak lagi dapat duit. Kalau orang tu sembuh, habis lah. Habis pun nanti kenduri kesyukuran pun satu. Tapi kalau dia kata mati, kenduri arwah at least 4 kali. Hari pertama, hari 2, hari 3, 7, 40. Lepas tu upah baca Quran, upah jaga kubur, upah solat hadiah. Solat sunat hadiah. Saya waktu saya tak belajar agama betul lagi lah. Masih dah masuk sekolah agama dah. Tapi tak faham sangat. Lepas mak meninggal, saat tanam, madam tu maghrib tu kita orang solat sunat hadiah. Yang kononnya ini kena buat. Kalau nanti kesian mak kita macam terapung-apung, apa tak dapat memegang apa-apa. Papan. Ni kita papan dah bagi. Papan besar. Kena tak pergi boat terus. Bagi papan, orang tengah lemas kau campak papan. Awak ada bot. Awak campak papan kat dia. Oh gila ke? Lepas tu mak kita pula kenapa kita tak turun terjun sekali? Tolong. Buatlah kita. Kan jejeh air mata. Buat bid'ah tu air mata menjejeh. Serius kan? Kenapa tak sayang mak? Kan? Tapi benda tersebut bila kita perhatikan baliklah, haula wala quwwata illa billah. Kan, macam mana kita selamatkan mak kita dengan jalan bukan Nabi ajar? Kalau Nabi ajar, yelah. Nabi tak ajar kita macam, tapi orang kata, orang tu Nabi ke? Benda akal baik apa salahnya? Bukan baik apa salahnya, bukan tu apa setan anjing mesti masuk dalam agama kita. Kalau baik apa salahnya? Pelik jugalah. Tapi benda tadi macam banyak tambahan lah. Tak cukup dah, tak cukup lagi. Perlu lagi buat fidyah solat. Fidyah puasa kita faham, fidyah solat. Pergi dekat Haus Padan, ada seorang guru tarikat ni kira saudara bakat bapak saudara kepada bapak saya rahimahullah. Kita pergi berhenti beli beras. Van Light Ace tu punya berat beras tu kan, sampai tercongak macam tu. Saya tu angkat beras tu letak dekat masuk dekat dalam pondok. Lepas tu letak atas macam buaian kayu. Kemudian dia panggil lah 3-4 orang anak murid dia. Dia pun kata, dia start pagi lah. Inilah fidyah solat, sebut nama mak saya. Sekian-sekian untuk sekian hari, aku serah pada kau. Lepas tu kau tu ambil. Saya bagi balik Tok Guru. Bagi Tok Guru balik. Dia tolak tarik. Dia kali lah, berapa kali. Untuk sepanjang hidup. Kalau mati umur 55 tahun, tolak. Kalau perempuan dia anggap macam 9 tahun dah balik kan. Tolak 9. Solat 9 jadi apa? 45 tahun? Apa? 46. Dia 46 kan? 55 tahun 46. So 46 tahun punya solat. Tolak tarik. Kemudian inilah sekian. Habis-habis nanti dia bagilah sama rata. Tok Guru ni ambil, tak bagi kat miskin pun.
Tapi banyak lah nak cerita kan. Banyak beras tu. Pasal kat van tu gitu Saya tu angkat. Kita tu tunggu kat luar. Tunggu orang buat urusan dalam tu. Saya ingat tak. Macam-macam benda buat. Dia yang cik makan je sebenarnya. Kawan-kawan ni pun kita pun percaya buat lah pergi hantar. Allahualam kan. Ini benda-benda yang panggil apa. Macam tak cukup dah sunnah Nabi tu. Menyelamatkan orang mati tak cukup dah. Kena Tok Guru punya ajaran tambahan baru mayat selamat. Ni benda ghaibi. Benda tentang selamatkan mayat ni ghaib. Macam mana awak boleh buat benda yang tak ada kat situ? Pelik kan? Tahu kenapa? Macam semalam lah cerita kan. Cerita apa, dengar apa? Mayat mendengar kata-kata tu kan. Mayat mendengar. Tak ada orang tak datang malam. Kan soalan semalam kan? Soalan kubur. Dia kata boleh dengar kan. So asal tak boleh minta lebih. Kan Nabi pula sendiri, bukannya dia pergi selamatkan sahabat dia. Dia suruh orang atas ni doa. Dia boleh cakap je. Jawab. Kan? Kau dah dengar? Asal sibuk suruh doakan doa. Selalu li sahibukum hadha tathbit. Minta untuk teman kamu ni pengukuhan. Fa innahu yus'alul an. Dia sedang tanya sekarang. Itu yang bantuan Nabi boleh bagi. Tak ada bantuan lebih. Cuma melainkan Tok Guru tarikat lah. Pejam mata dengan makrifat yang dia ada terjun dalam lubang tu. Jangan pukul. Ini Tok Guru tarikat. Bagi orang-orang ni dia kata makrifat dia boleh keluar roh kan. Apa ni astral apa benda tah. Ada something dia orang ajar bukan-bukan tu. Astral apa benda? Astral projection. Padahal dia bayang-bayang apa benda tak tahu. Banyak betul orang ni civil. Time tak boleh tidur tak boleh pula astral projection dia. Heboh pula kan. Tak boleh tidur. Kenapa bang tak boleh tidur? Astral projection lah, keluarlah roh kau. Kenapa nak sibuk pening kepala? Kalau boleh buat macam tu kan, tak ada dah ubat tidur. Siapa rasa tidur jumpa geng-geng ni. Astral projection. Tidur terus. Civil tu. Aduh lah. Salah. Okay, ketiga. Ni kan ada cerita pasal dua orang ni, saja kena kutuk. Mana? Takbir pertama terus tak ada istiftah. Istiftah tak ada. Dia terus Fatihah. Solat jenazah tak ada istiftah. Terus Fatihah. Dan takbir kedua terus kepada selawat. Takbir ketiga, yep. Ya ada nas. Nas tu tadi macam masalah untuk berdiri tengah tu kerana perempuan punya dada dan sebagainya dah. Cuma zaman sekarang kan saya kata bila kapan tu macam kapas banyak, tak nampak dah. Nampak macam batang peluk je. Fluffy. Sedap dipeluk. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kita berdirinya imam tu dekat tengah badan perempuan, pada kepala lelaki, sebenarnya pada badan perempuan tu sebab nak halang daripada makmum nampak. Untuk sekat. Dia bagi tak nampak dia punya bentuk badan tu je. Kita tahu bahawa zaman sekarang ni cara pengkafanan tu nampak macam tak nampak badan. Dia kata kalau kita ikut pada yang asal, kain yang nipis sahaja tanpa kapas-kapas, seriously akan nampak lah body dia macam mana. So untuk mengelakkan dilihat badan tersebut. Nanti kita akan baca nanti kejap lagi. Kalau depan sikit kalau dia ada. Ikutkan situ baik. Dia kata sunnah bagi solat jenazah adalah min sunaniha, di antara sunnah-sunnah dia adalah raf'ul yadain ma'a kulli takbiratin. Angkat tangan berserta dengan setiap takbir. Kalau orang tu takbir saya Allahu Akbar tak angkat tangan pun sah. Yang penting takbir tu. Kalau angkat ni adalah sunatnya baik. Wal isti'adatu qabla al-qiraati. Isti'adah sebelum baca pembacaan. Okay, isti'adah sebelum baca Quran. Wa yad'u li nafsihi walil muslimin. Hendak doa untuk diri dia dan untuk umat Islam yang lain. Wal israru bil qiraati, dan perlahan atau perlahan suara dalam pembacaan. Tidak baca kuat-kuat. Cuma yang saya sebutkan ada satu riwayat yang Ibnu Abbas saja baca kuat untuk orang dengar apa benda Nabi SAW bacakan. Okay, jadi dia saja. Dia kata dia baca ni untuk tunjuk korang apa itu sunnah Nabi SAW. Baik. Al-mas'atu sadisatu, persoalan yang ke-6. Waktu salati al mayyiti wa fadliha wa fadluha wa kaifiyatuha. Waktu solat ke atas mayat, kelebihannya dan caranya. Okey, baik. Pertama, waktu solat ke atas mayat. Waktu solat al mayyiti yabda'u ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi. Okey. Dia kata waktu solat jenazah, waktu solat ke atas mayat ni bermula sesudah daripada pemandiannya,
Dan pengkafanannya serta penyiapan dia dah siap-siap ikat dan sebagainya, dah siap sebelum kali balut, itu dah mula dah. Bermula waktu boleh solat. Ni yang saya sebut tadi, kalau perempuan pergi ziarah jenazah orang meninggal, tolong siap-siap untuk solat. Bakalan dia kata awak tak dan ikut ke masjid, awak boleh solat sebaik saja jenazah tu dah siap kafan, awak boleh mula dulu kat situ, kat rumah. Itu banyak berlaku. Kadang orang perempuan ni cakap, buat apa tak tahu. Kan? Lepas tu bila tengok mayat, mulut tukang kami. Apa dia baca tak tahu. Tak, saya faham lah, memang saya tahu. Tak tahu nak cakap apa ke, entah benda doa dia baca, Allah. Tapi yang pentingnya lepas jenazah dah siap di kafan, solat lah. Sekejap awak nak pergi ke masjid tak sempat. Kan, awak nak keluar-keluar lagi lah, inilah benda lah, telekung tak ada lah. Kan? Apa nak ambil wuduk payah lah. Dah mula-mula pergi tu dah tak tahu, tak siap dah. Dia bukan, kadang-kadang ada orang perempuan cakap marah, dia kata mudahlah lelaki. Bukan macam kita orang nak tutup ni, tutup tu. Tutup tu pasal awak pakai jenis pelik-pelik. Kalau pakai tak pelik, mudah je. Faham tak? Yang jenis kalau tu kena ukur dengan pemaris. Tu. Dia gelak, jangan gelak. Okay. Dia cara pakai tudung tu pun, kalau yang biasa okey je. Yang lilit tak tahu, pusing tak jadi. Pusing balik depan tu tak jadi. Jangan pakai yang rumit lah, pakai yang mudah. Cuba pakai yang mudah untuk anda buat ibadah dengannya, kan? Kalau orang kata terbatal wuduk, nak ambil wuduk pun mudah. Cuba fikir macam tu. Yang problem kita sekarang adalah banyak kadang-kadang perempuan pakai dia pakai complicated, tudung pelik-pelik. Kadang-kadang 3 helai tudung tu. Tudung satu, yang gini gitu, yang gini gitu, luar sini, yang manik sini, lepas tu ada janggut pula. Tahulah. Macam-macam benda. Cuba pakai, jangan rumit sangat. Betul tahu, suka benda cantik, tapi terlampau nak cantikkan jadi pelik. Faham tak? Tahulah. Tahu kan, ni pun nak sungguh tayang pun kat suami. Sepatutnya. Yang luar ni kalau keluar tak payah elok-elok sangat pun. Dan pasal bukan kerja awak nak melawar dekat luar. Faham tak? Bahkan menarik perhatian orang di luar tu salah. Jadi waktu time macam pergi ziarah jenazah kan, siap-siapkan diri untuk solat. Pakai benda yang proper untuk solat. Supaya kalau sempat kita pergi solat kat masjid. Macam hari tu kita pergi dekat ni kan. Dekat Filda apa saya sebut tu? Napai kan? Gua Napai. Saya kata last sekali yang solat daripada perempuan yang ada 3 orang je. Isteri saya dalam rumah perempuan seorang tak solat. Tak datang solat. Yang dalam eddahnya seorang je. Itu isteri kepada Pak Ngah tu. Yang lain tak ada pun. Tak tahu lah cuti ke, wallahualam kan. Sinkronis cuti ramai. Tapi tak tahu, setahu saya. Korang jangan gelak. Dia ni sini jangan gelak. Nanti kan dia tak gelak tak apa. Dia serius. Jadi kalau anda kata kat rumah tu jenazah tu lama dah dikafan kan tau. Dah rumah tu saya nampak ramai perempuan. Yang lelaki kat luar duduk tunggu van jenazah datang untuk ambil. Kita tunggu tau. Jadi bila dalam rumah tadi kan, yang tu dia orang pun ramai perempuan ni. Dah boleh solat dah jenazah tapi dia tak buat. Dia tak solat. Pasal lagi pergi masjid, last kali isi saya kata 3 orang je datang. Menantu tak ada sekian. Jadi time lain menantu sampai masuk masjid. Kalau masuk dia tak cuti lah. Dan tak rasa pun penting untuk solat jenazah tadi. Ya, ini belum lagi yang kes apa, kes imam tu takbir raya tu. Depan jenazah. Allahu Akbar. Saya macam tahulah. Ujung apa ni. Tapi dalam Kedah. Kalau dalam Perlis macam tu, kita boleh nak adu kan, tangkap video lah. Gambar Pak Imam. Kan. Apa takbir raya. Astagfirullahalazim. Baik. Okay, dia kata macam tu. Okay. In kana hadiran, jika mayat tu hadir. Au bulu khabari wafatihi in kana ghaiba, atau sampai berita wafatnya jika dia ghaib. Cuma setengah-setengah orang, para ulama kata kita dapat khabar mati saja ke, atau dapat khabar orang tersebut dah selesai diuruskan, paling kurang telah dimandikan, baru kita start boleh jenazah ghaib. Kan kata belum lagi, dan cakap berita dia mati, kita tanya jenazah diuruskan pukul berapa. Itu lebih tepat lah. Selepas dah diuruskan, baru kita solat jenazah ghaib, kalau perlu jenazah ghaib. Baik. Kedua, fadluha, kelebihan solat jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah, hadir pada satu jenazah sampai ia disolatkan, falahu qirat, untuk dia 1 qirat.
Wa man syahidaha, siapa hadir dengan jenazah tu, hatta tudfana falahu qiratan, maka untuk dia ada 2 qirat. Qila umal qiratan, dikata pada Nabi SAW, atau riwayat datang ditanya pada Abu Hurairah anhu, apakah 2 qirat itu? Qala, Nabi SAW bersabda, mithlul jabalain azimain, seumpama 2 gunung yang besar. So menghadiri jenazah ni ada pahala yang tersendiri. Walaupun bukan saudara mara kita, walaupun bukan anak beranak kita, walaupun bukan kawan kita pun, bila dengar ada jenazah nak disolatkan atau ditanam, kalau kita ada masa daripada duduk rumah tengok drama sebagainya, pergilah hadir jenazah tadi. Kan, sampai kalau boleh sampai ditanam, tanam. Bukan keluarga kita pun, tapi tak ada masalah, hadir sampai ditanamkan. Kadang macam apa, keluarga kawan-kawan kan, kawan isteri, saya tak kenal ada orang pun, kita pergilah kan, pergi hadir sampai kubur dan sebagainya, sampai selesai. So benda-benda macam ni kalau kita panggil apa, adalah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ada pahala yang besar. Bahkan memang di antara, bahkan termasuk di antara hak muslim untuk kita, bila orang tu mati, kita ikut jenazah dia. Sepatutnya kita ada sikit, kita panggil apa, duduk kat situ. Dan paling kurang kita fikirkan dalam diri kita, kalau buat macam ni, kita cuba buat supaya kalaulah kita mati nanti, orang buat untuk kita. Itu paling kurang lah, at least. Sekurang-kurangnya. Pasal kita tengok ada orang, kita pergi datang ikut jenazah tu kan, yang datang solat tu sikit je. Tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang. Kita ulah belah orang je. Kita macam, tu yang jadi kes apa? Buat 3 soft. Kita jadi macam, kan? Bayangkan macam tu. Lepas tu pula ada orang yang kadang-kadang tu taklah bagus sangat, tapi datang untuk solat jenazah dia macam solat Jumaat. Penuh masjid. So kita, kadang-kadang kita terfikir kan, sebab kosong lapang hati manusia rasa nak datang atau tak datang pada hadiri jenazah, satu jenazah ni Allah Ta'ala yang susun. Kalau sekiranya kita, walaupun kita tahulah, kita kata kawan-kawan kita sayang kita, tapi tak tentu lagi dia akan datang jenazah kita. Mungkin pada hari berkenaan Allah tak jadikan dia malas ke, dia rasa tak sedap badan ke, atau ada keluarga dia tak sihat ke, so dia tak datang lah. Tak datang lah. Dengar dia jarak jauh je lah. Walaupun kat situ penting pasal kehadiran jenazah tadi, terutama pada solat tu, makin ramai solatkan, makin peluang untuk diampunkan sangat besar. Dan sangat besar peluang untuk diampunkan. So Nabi kata wajabat, tu yang penting. Baik. Kaifiyatuha, cara dia. Yakumul imamul munfaridu inda ra'sil rajuli. Dia kata akan berdiri imam dan juga orang yang berseorangan pada kepala lelaki. Wawasatil mar'ati, dan pada pertengahan badan wanita. Li thubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabit itu dari perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas, pada apa diriwayatkan ia daripada baginda oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, tengok kat bawah tu dia footnote, dia tuan kaki. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Okey. Ada riwayat hadis dia. Nak tengok balik ada nombor kat bawah tu. Check balik. So, fiqh ni ringkas. Kalau tak semua sekali, dia panggil fiqh panjang. Ni fiqh ringkas. Okey. Thumma yukabbiru lil ihram. Kemudian dia takbir untuk ihram. Ya. Kemudian ta'awudzu ba'da takbir, dan dia ta'awudz. Isti'adzah selepas daripada takbir. Thumma yusammi, kemudian dia sebut bismillah. Thumma yaqra'ul fatihata sirra. Kemudian dia membaca Fatihah secara perlahan. Tak nyaring. Walau kana dzalika bil-lail, sekalipun solat itu dibuat tengah malam, tetap baca perlahan. Sebab itu yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Thumma yukabbiru, kemudian dia takbir lagi. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fi tasyahudi. Dan dia akan takbir dan dia selawat ke atas Nabi sebagaimana dia selawat dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam Nabi ajarkan. Macam Nabi ajarkan. Kemudian thumma yukabbiru, kemudian dia takbir lagi. Wa yad'u lil mayyiti bid-du'a'il waridi anin Nabi SAW. Kemudian dia doa untuk mayat dengan doa yang datang daripada Nabi SAW. Wa minhu, di antaranya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah untuk orang hidup kami dan orang mati kami. Wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir kami dan orang yang tak hadir kami. Wa saghirina wa kabirina, orang muda kami dan orang tua kami. Wa dzakarina wa unsana, orang lelaki kami dan wanita kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-Islam. Ya Allah, siapa-siapa yang kau hidupkan dia di kalangan kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam.
Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa kau wafatkan dia ya Allah di kalangan kami, maka wafatkan dia di atas iman. Ataupun yang lain doa seperti Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah untuknya dan rahmatilah dia. Wa afihi, selamatkanlah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, basuhlah dia ya Allah mayat ini dengan air salji dan juga air batu. Wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya, dan sucikanlah dia daripada dosa dan kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, macam yang dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah dia ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia ada. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga lebih baik daripada keluarga yang dia ada. Wa zawjan khairan min zawjihi, pasangan lebih baik daripada pasangan yang dia ada. Wa adkhilhul jannata, masukkan dia dalam syurga. Wa aidhu min azabil qabri, dan lindungilah dia daripada azab kubur, au azabin nar, atau azab neraka. Wa in kana al-mayitu saghira, kalau sekiranya bayi mayat tu adalah kecil, bukan dewasa. Qala, dia patut kata Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi, ya Allah jadikanlah dia sebagai salafan, gantian atau simpanan pahala untuk dua mak bapak dia. Wa fartan wa ajra, pelepasan dan juga sebagai ganjaran pahala. Sebab memang kematian anak tadi benda yang besar. So kalau dia kata bila orang tu mati anak, dan kita doakan, kalau anak tak balik lagi, dan kita doakan doa tersebut. Mana dia lebih kepada doa untuk keluarga dia yang mak bapak dia dapat pahala dengan sebab kematian dia. Okey. Thumma yukabbir, kemudian takbir pula lepas tu. Ini takbir ketiga lah. Wa yakifu ba'da takbir keempat. Jadi ketiga, pertama takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat thumma yukabbiru, dia takbir lagi. Wa yakifu ba'daha qalilan, dia tunggu sekejap. Lepas takbir keempat tu sebentar. Okey. Wa in da'a bima tayassara fa hasuna, ka'an yaqul, kalau dia doa dengan apa yang mudah, yang ringkas, maka ia elok juga. Ka'an yaqul, sebagai contoh dia berkata, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau haramkan kami ganjaran kematian orang ni. Dia mati ni kami patut dapat pahala. Wala taftinna ba'da, yang kau uji kami selepas ketiadaan dia. Jadikan kami terfitnah, teruji dengan ketiadaan dia. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, kemudian dia ucap salam sekali sebelah kanan dia. Tapi di Malaysia kalau kita ikutkan pada mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Syafi'i dia kata salam tu macam salam solat biasa. Ini dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau dia kata ikutkan pada riwayat yang datang, yang sahihnya adalah sekali saja untuk solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi sahaja. Okey, baik. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi, kalau dia salam dua kali pun tak ada hal. Tapi kalau dia ikut riwayat, yang kuatnya adalah sekali saja. Wa man fatahu ba'da salati dakhala ma'al imam, dan siapa terlepas daripada tengah-tengah takbir tu, imam tu masuk, dia tak tahu takbir, dia tak tahu takbir ke berapa. Yang penting dia masuk je. So dia start dengan lepas takbir tu Fatihah. Mungkin imam tengah takbir keempat, dia baca Fatihah lah. Imam bagi salam, dia sambung lagi, teruskan sampai habis. Boleh je. Yang macam nak buat macam mana? Kan, buat macam mana tak ada. Sudah datang kelas tak belajar? Okey. Barang siapa yang terlepas dia selepas sebahagian solat imam tadi, dia dakhala ma'al imam, dia masuk imam. Wa idza sallama qada ma fatahu, bila imam dah selesaikan bagi salam, dia sambung. Dia sambung, dia selesaikan apa yang terlepas. Ala sifatihi, di atas sifat solat tadi. Mana takbir pertama dia baca, kalau imam takbir keempat pun kan, dia takbir pertama. So imam bagi salam, teruskan juga lah. Ini Fatihah dia. Kemudian takbir yang berikutnya selawat, takbir ketiga doa. Dia teruskanlah. Okey. Macam-macam lah, tapi tak perlu lah, tak ada lain, dia terus sambung je. Okey. Dia kata wa man fatathu salatu qabla ad-dafni falahu an yusalli 'alal qabri. Dia kata barang siapa yang terlepas solat sesudah dia terlepas solat sebelum penanaman, sebelum pengebumian, maka boleh untuk dia solat di atas kubur. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ati allati kanat taqumu al-masjida. Kerana perbuatan baginda SAW akan perbuatan itu solat di kubur dalam kisah wanita yang dahulu menyapu atau membersihkan masjid. So Nabi cari, dia tak nampak. Riwayat ada kata datang lelaki, ada kata perempuan. Yang pentingnya dia mati, Nabi tak tahu. Dia tengok, Nabi tanya kat mana, para sahabat kata dah mati. Nabi kata, kenapa tak panggil aku? Nabi kata, dadluni ala qabriha, tunjukkan aku kubur dia. Sampai di kubur, Nabi pun solat terus dekat kubur tersebut. Okey.
Wa yusalli 'alal ghaibi 'anil baladi 'indal ilmi biwafatihi. Okey. Dia kata dan dia solat ke atas orang yang mati ghaib, jenazah yang ghaib daripada negeri dia, dari negeri tersebut ketika dia tahu tentang kematian atau kewafatan orang tersebut. Walau bisyahrin atau aktsar, sekalipun sebulan ataupun lebih. Sebaik saya tahu terus dia solat, boleh, tak ada masalah. Wa yusalli 'ala saqti, dan dia solatkan juga ke atas anak yang gugur, janin yang gugur. Idza tamma lahu 4 ashhurin fa aktsar, bila sempurna 4 bulan atau lebih. Tapi ini sebenarnya kalau ikut kepada hadis Nabi SAW, tak. Nabi kata kalau budak tu gugur, dia keluar tu, dia menjerit ke, dia bersin batuk ke, dan kita akan, dia mati, baru kita solat dan juga uruskan macam orang dewasa. Adapun kalau sekiranya dia mati dalam perut, dia tak ada hak tersebut. Tapi banyak orang kaitkan 4 bulan tu berdasar pada hadis yang 4 bulan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Lepas tu malaikat datang tiup roh. Sedangkan sebenarnya nutfah alaqah mudghah tu dalam masa 40 hari je. Pada hari ke-56 kan kita tunjuk gambar kan? Ke tak tunjuk sini? Ni. Ke sini Korang ke bukan? Kau lain Macam banyak sangat pun mengajar, tak jumpa. Saya ingat dia buat benda tu. Sekejap. Macam mana dah? Okay, janin pada hari ke-56, rupa dia macam ni. Sekejap. Mana dah? Kat sini tunjuk. Kelas mana? Tak ingat lah pula. Mimpi mana ada mimpi orang ni. Ya. Mana saya tak ingat. Macam je dah. Tak, dia ada gambar kita. Sini pun ada lah, lupa dalam komputer dia. Dia dalam ni. Macam macam mana? Gambar FV lah. Okay, ini pegang. Ada lagi. Lain. Alah, tak ingat lah pula. Kat mana letak. Sebenarnya janin manusia ni hari ke-56 multidimensional embryo. Sekejap. Sekejap. Dia nak pegang kan? Multi-dimensional human embryo. Ni tengok depan. Depan. Okey. Hari ke. Sekejap. Macam mana? Kanlah. Ni tengok. Janin 56 hari. Okay, ketika hari janin ke-56 ni kan. Ni. 5mm So besar tu. Dia dah rupa manusia dah. Mana rupa, mana seketul darah lagi. Mana sekumpal air mani, mana ada. Hari ke-56 ni. Tapi saiz dia ujung jari ni ni. Ujung ni 5mm kan. Nak bayangkan dia 5mm tu besar tu je. Tapi waktu ni dia bukan lagi yang kes 40 campur 40 pun. Tak ada. So benda macam ni bila kita fahamkan balik kan, tajuk masalah tarikh tu, kalau lepas
4 bulan, maka dia kena solat. Sebenarnya tak timbul. Tajuk tak timbul. Tajuk asal dia adalah masalah janin tu, adakah dia keluar hidup atau keluar mati. Pada hadis yang datang, Nabi kata kalau anda kata dia keluar dalam keadaan menangis dan sebagainya, mati, dan baru disolatkan. Kalau anda kata dia keluar, tapi yang keluar 4 ni boleh kata mazhab Ahmad pegang. Mazhab Ahmad pegang dengan 4 bulan cukup, maka nampak ke tak nampak mesti solat. Sedangkan benda tu sebenarnya kalau ikut saiz macam tu kan, kalau anda kata dia besar macam ni ke, bila dia mati, biasa rahim tu akan hancurkan dia dulu untuk dikeluarkan. Kan tak ada rupa pun kadang. Soalan kuliah kena fahamkan tajuk tadi. So kalau ikutkan sebenar, kalau dia keluar, bahkan mazhab Syafi'i keluar, dia hidup, baru kita start ada hukum. Kalau keluar tak hidup, tak ada hukum. Okay? Boleh dia balut dan tanam je. Okay? Baik. Wa in kana aqalla min dhalika falyusalla alaihi. Kalau dia kurang dari itu, maka tidak solat ke atasnya. Istahalla sarikhan, lafaz hadis tu. Boleh ambil dia sekejap. Okey, dalam hadis sahih Bukhari qala Ibn Syihab, berkata Ibn Syihab, yusalla ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana laghiyatan lighayatin min ajli annahu wulida ala fitratil Islam. Dia kata idza istahalla sarikhan yusalla alaihi wa la yusalla ala man la yastahil. Mana ikut sahih Bukhari tu, lafaz dia adalah bila dia keluar dalam keadaan menjerit, mati, dia jerit mati. Mana hiduplah, keluar tu hidup, maka dia solat ke atasnya, dan tidak disolat ke atas siapa yang anak yang keluar dalam keadaan tidak hidup. Tak keluar tak hidup tak ada. Okey. Keluar tak hidup maka tidak ada. Okey, faham itu sudut Bukhari disebut dan tadi dalam hadis nombor 1358. 1358. Muslim cek 1358 sebut itu. So dia bila lahir dan keadaan lahir hidup, itu yang lebih kuat lah dalil. Tapi yang letak 4 bulan ni sebenarnya berdasar pada 40 air, 40 darah, 40 mudrah. Dan dia kata dan malaikat pun datang tiup roh lepas tu. 4 120 samaan dengan 4 bulan. 4 bulan. Okey, faham baik. Okey, wallahu a'lam. Nanti tu. Sama kemudian. Yang kan nak habis dah. Nanti kita bagi nota lain Baik, ada apa? Nak kita tandas ni. Banyak minum air. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita bayar upah kepada orang untuk solat jenazah agar ramai datang solat? Jawapannya salah lah. Kan? Sebab solat jenazah ni adalah apa? Fardu kifayah. Kena buat secara fardu kifayah lah. Kenapa nak kena bayar baru buat? Mana nampak sangatlah dekat situ tidak ada kasih sayang di antara Muslim. Bila nak doa pun kena bayar. Ni kan value doa. Ni value doa apa? Kalau kita buat benda daripada agama bukan Islam, kita faham. Orang Cina tu kan nak suruh sami dia doakan, kena bayar. Kita Muslim mana ada tajuk tersebut. Mendoakan manusia tu pada kita adalah tanggungjawab untuk mendoakan saudara kita. Membantu dia. Pasal kita nak Allah Ta'ala lepaskan kita. Kalau kita boleh lepaskan orang daripada musibah dengan doa kita. Dan doa. Kenapa nak tunggu kena bayar baru berdoa? Tapi ni benda ni biasa dibuat dekat sekolah-sekolah pondok dulu. Kan kira duit RM5 seorang satu kan. Kan. Dia Ustaz Zuhar kata, kita orang boleh kata pergi-pergi baca Quran tu untuk orang sakit tu, kita minta mati. Sebab kalau mati dapat tambah lagi. Makan hari ni, lepas tu kemudian dapat duit lagi, baca Quran pula, upah jaga kubur. Kan, ubah baca Quran khatam. Kedua, satu kira bersamaan 2 gunung atau 1 gunung. Tak, dia 1 kira 1 gunung. Pasal bila kita buat 1 untuk solat, 1 untuk hadir kat kubur, dah 2 kerja. 1 tunggu sampai disolatkan. Tu 1 kirat. Kemudian hadir ikut sampai ke jenazah tu ditanam. 2 kirat lah. 2 kirat lah. Mana? Lain-lain. Lain-lain. Mana untuk hadir ke kubur lain, hadir solat lain.
Hadir dan solat lah, hadir dan solat. Hadir dan solat. Kubur sampai ditanam lah. Macam mana? Tak, sampai ditanam je. Balik lah. Ha? Tak ada masalah pun, tak penting. Bagi ikutkan pada itu ada satu tempat tu. Cerita kelakar juga. Dia orang apa imam tu kenal saya. Saya sampai, sila ustaz. Tak payahlah, gantikan jemaah sini kata apa pula. Tak mahu. Saya tak mahu lah. Lepas tu imam tu dia tak buat style biasa. Orang tempatan bagi kursi tak duduk, bagi tentang tikar dia tak duduk. Dia berdiri tegak tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tazkirah. Cuma tambah sikit ada Fatihah lah. Fatihah dia ada lagi. Tapi buat lain dia doa je. Dia bagi tazkirah dan doa, balik. Orang ramai terkejut tau. Saya tak paksa dia. Saya duduk sebelah dia je. Ada lah kawan-kawan cucuk. Dia kata, ustaz, dia takut ustaz kot tu yang dia buat macam tu. Mana saya tahu kan. Tapi alhamdulillah dia buat macam tu. Kita tengok banyak sebenarnya. Waktu kakak saya meninggal pun, kat belah puncak alam pun macam tu juga. Imam tu dia tazkirah, dia tak duduk. Dia tak duduk kat bawah. Dia tazkirah, dia doa. Lepas tu balik. Dia kata lama dah buat macam ni sebenarnya ustaz. Dia kata dia tak ada restriction. Alhamdulillah lah, mana Jabatan Agama Islam pun tak paksa imam-imam muda ni tadi untuk buat macam style macam baru ni kan ada keluar kan. Duduk atas kubur, langgar larangan Nabi, kemudian buat kerja bukan-bukan. Okay, baik. Itu je soalan. Ni apa ni? Dia tak ada. Solat jenazah ni sama macam solat tadi lah. Dia solat bersebab. Ada orang mengaitkan solat jenazah ni jadi macam solat yang sunat mutlak. Lalu tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar sebelum maghrib. Tak ada. Dia tak ada larangan berkenaan. Sebab dia bukan solat tak bersebab. Macam mana kita dalam masuk masjid, nak duduk, katakan selepas subuh kita masuk kan, matahari tak terbit lagi, tapi kita nak duduk. Kita kena solat. Macam tu kita lepas masjid lepas asar. Kan nak masuk nak duduk. Kita kena solat. Walaupun waktu tu tak dibenarkan solat sebab solat bersebab. Yang tak boleh pada larangan tu adalah solat dan tak bersebab. Sunat mutlak tak boleh. Benda. Dia kubur macam ni. Dia tajuk asal dia adalah tanam kat mana pun dia jumpa. Dia tanam kat Amerika pun dia jumpa. Dia bukan mesti tanam perkuburan yang sama. Ya, saya. Pasal dia ada tempat berhimpunnya orang beriman. Roh orang beriman dihimpun kat sini. Tapi bukan telaga Barhut lah. Bukan telaga tak ada telaga. Balik pada asal, kadang-kadang mungkin lah, ada separuh orang sufi ni dia delusional. Dia duk bayang-bayang astra, projector dan sebagainya kan. So dia nampak bukan-bukan, dia cerita anak murid dia. Anak murid dia percaya dia dah nampak benda berkenaan. Tata syaitan duk ajak dia. Itu tajuk asal. Tak ada yang sepatutnya sedemikian. Sebab kita benda ghaib ni kena pulang kepada nas. Tak ada boleh kita langkau nas. Macam orang tu kata apa, malaikat maut akan cabut nyawa. Memang semua buka dalam Quran, dalam hadis. Macam surah Sajadah, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan hai Muhammad, akan mematikan kamu, mewafatkan kamu malaikat maut yang diwakilkan kepada kamu. Kemudian kepada Tuhan kamu akan kembali. Tak ada orang yang akan dimatikan oleh Allah Ta'ala direct. Semua para anbiya dihadiri oleh malaikat maut. Kalau kita buka dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika Adam nak dimatikan, malaikat maut datang. Ketika Musa nak dimatikan, malaikat maut datang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun didatang, ditawarkan untuk dunia atau bukan, malaikat maut datang. Yang peliknya sekarang ni, bila keluar orang kata kalau arif billah, mati lain. Kita bimbang sebenarnya kan. Delusional, tahu tak? Khayalan yang melampau-lampau. Last sekali syaitan datang dia ingatkan Allah. Tak mustahil. Anak murid dia pun duk bayang tok guru macam tu. Syaitan datang pun dia ingat Allah Taala. So balik pada asal memang Allah Taala letakkan semua para anbiya. Mana ada lebih arif billah berbanding dengan para nabi? Semua para nabi datang tengok para oleh malaikat maut. Datang tiba-tiba yang ni bukan dicabut oleh malaikat maut. Allah Taala sendiri mencabut nyawamu. Astaghfirullahalazim kan. Ini semua ni adalah kufur kan, kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah Ta'ala dia terang dan jelas. Tak perlu ada kesangsian di situ. Hadis Nabi pun terang dan jelas. Semua hadis Nabi datang kata malaikat maut akan datang. Tiba-tiba datang seorang kata, kalau kita arif billah,
Bukan malaikat yang cabut, Allah yang cabut. Ha? Ha? Geram. Baik. Apa benda? Macam dalam hadis sahih Muslim, kan? Ummu Atiyah ke nama dia, saya tak ingat. Dia kata apa? Dia kata nuhina an intiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dahulu dilarang daripada mengikuti jenazah. Ittiba'il jayab. Kami dilarang ya nuhina. Lafaz dia ada nuhina an intiba'il janaiz. Ummu Atiyah lah, Ummu Atiyah. Dia kata apa? Dia kata nuhina. Kami dulu dilarang daripada mengikuti jenazah, namun tidak dikeraskan. Maksud dia ada juga sampai ke kubur. Di kalangan perempuan pergi kubur sebenarnya tak dilarang langsung, bukan absolute tak boleh. Sebenarnya memang macam Ummu Atiyah kata dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, kami dahulu golongan perempuan dilarang dia ikut jenazah, namun tidak dikeraskan ke atas kami. Maksudnya kalau dia ikut tak ada, kena halau lah. Kalau ada jenis ikut juga tidak akan dihalau. Tapi Nabi larang lah. Ha? Jawapannya tak digalakkan lah. Jawapannya tak digalakkan. Tapi kalau perempuan tu berdegil nak pergi juga, dan ikut tata cara lah. Macam zaman sekarang ni ada orang pergi kubur, perempuan kan, pakai baju bling-bling, minyak wangi. Dia masuk kawasan tu kan, kubur tu kita ingat Pontianak datang. Rupanya akak tu. Dia pakai minyak wangi, satu kubur bau dia. Satu kubur bau dia. Yang faham cerita? Betul. Patut kadang ada separuh tu saya tangkap gambar, video. Apa ni? Apa ni? Ha? Nak melakang buat apa? Miang bagi, miang tau miang. Dia benda macam ni kan. Benda-benda berkaitan masalah-masalah kematian ni. Ataupun orang kita sayang. Jangan simpan. Once kita simpan, kita tengok. Lepas tu kita nangis balik. Lepas tu tengok kita nangis balik. Lepas tu sikit nangis balik. Bukan berkaitan. Nangis kita tu bukan selamatkan mayat pun. Air mata kita ni tak selamatkan mayat yang kena seksa tahu. Kalau dia kena seksa. Yang penting adalah pengharapan kita pada Allah Ta'ala, doakan dia keampunan. Ni kadang-kadang kita angkat gambar untuk konten. Lagi masalah. Kita sekarang kat kubur. Saya macam dia pergi tu tak proper. Faham tak? Berimpit-impit dengan lelaki sebab apa? Datang berimpit lah. Orang sibuk nak ambil apa? Nak ulur jenazah, dia pun sibuk kat tepi tu. Bagi suruh terjun kan, tahu? Tak nak pula. Ni bukan perempuan sini tempat lain. Dia cerita kakak tau. Saya ingat tu balik haji. Akak tu apa jadi. Dia macam ni. Waktu kita kan conveyor belt tu, tengah pusing kan. Beg besar. Akak tu tak larat nak angkat. Kami nak ke depan. Kita kata dengan dia, kak ke tepi kak. Akak tunjuk mana beg akak, kami angkatkan. Orang lelaki-lelaki ni nak buat kerja lah, ke tepi lah sikit. Dia buat diam, buat keras. Dia buat macam. Kita macam pahal lah kak ni. Lepas tu ada abang tu. Orang perempuan je ni lah. Abang perempuan dia marah. Ni hajah ni baru balik. Baru balik haji. Baru sampai kapal terbang. Dia panggil. Hajah. So kita tu haji. Dia cakap apa, diam biar. Lepas dia tak larat pun angkat beg tu. Macam tadi kes lah. Awak nak angkat jenazah ke? Tak kan? Kita pergi lah. Masalah betul. Sibuk nak nolong itu. Tolak dalam lubang kubur tau. Geram betul. Tak, dia tak ada tau. Satu masa, satu peringkat tu time 80-an. 90-an mak saya meninggal sebagainya kan. Perempuan tak datang. Zaman tu perempuan tak datang kubur. Kan? Jadi pasal urusan tadi kan, bukan tak sayang pun. Sebenarnya tak ada nilai. Sayang tadi dengan gambar kita tangkap ataupun hadir sampai ke situ. Tak ada situ. Sebab tu Ummu Atiyah kata, kami dulu dilarang daripada hadiri mengikuti jenazah, tapi tak dikeraskan. Sebab banyak tak elok daripada elok. Banyak tak elok daripada elok. Sebab tu kenapa dilarang. Bila jadi macam ni, macam Aisyah katalah. Zaman Aisyah radhiyallahu anha sendiri, Aisyah pernah kata, dia kata, kalaulah Nabi tengok korang punya hiasan macam ni, pasti korang dilarang datang masjid, macam Bani Israel larang wanita datang tempat ibadat. Aisyah tengok diorang, Aisyah kata macam tu. Zaman sekarang macam mana tengok? Macam orang datang masjid kan, Ramadan atau pergi haji, dia pakai apa? Bukan, dia pakai apa, telekung tu, ropol Bukit Tinggi. Daripada sana ataupun dari Vietnam.
Kerawang tu. Hantar khas ke Bukit Tinggi untuk dikerawangkan. Dia datang nak solat ke nak apa, tayang gitu. Lepas tu yang lain pun terpesona. Cantiknya kan. Itu masalah dia. Itu benda tu berlaku macam tu. Pergi kubur tadi awak nak buat apa? Iktibar. Tengok orang mati, awak akan mati nanti macam tu ke orang akan sambut awak? Fikirkan. Ini pergi kubur nak melaram. Pergi kubur tengok orang. Tengok orang. Kan? Lepas tu pergi kubur tangkap video. Ambil cari konten. Ni sewel nama dia. Sebab tu yang tajuk asal tadi macam Ummu Atiyah kata, kami dahulu dilarang daripada ikut jenazah tapi tak dikeraskan kat atas kami. Sebab balik pada asal bila perempuan kat kubur yang menangis, adalah. Kan Nabi kata kan, sabar. Kan dia kata kau tak tahu, kau tak kena apa aku kena. Kan? Menunjukkan perempuan datang kubur tak? Datang. Tapi ketika tu sebenarnya Nabi dah mula tekankan, longgarkan sikit. Pada asalnya bukan cakap perempuan, lelaki pun tak boleh ziarah kubur. Nabi pernah sebut satu peringkat. Nabi kata apa? Ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Ketahuilah dulu aku larang korang ziarah kubur. Ala, ketahuilah mulai sekarang fazuruha, datanglah ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana kubur ni ingatkan kamu akhirat. Ini bukan macam geng-geng yang pengimbah kubur, pergi kubur minta hajat. Pergi kubur ambil iktibar. Baru betul bolehlah datang kubur. Ni kau datang kubur pergi melaram kat situ, belum lagi posing dekat depan batu nisan. Tangkap gambar. Kan? Itu masalah lah. Iyalah, itu tajuk dia. Masalahnya daripada yang dia datang 10 orang tu, berapa orang je gadap? Saya tengok sendirilah. Kita rimas. Kita nak buat kerja, nak tolong orang siang-siang, dia ngimpit juga tersilau orang lelaki. Bersesak-sesak sekali. Kenapa? Pergi ke tepi lah. Bukan awak nak angkat jenazah tu. Nak angkat skop, nak ni. Bagi tu tak buat kerja pula. Takut kotor baju. Tak pasal tak ada kerja kat situ, dia mengimpit. Tak tahu janda ke tidak. Nampak macam muda-muda lagi. Tak masalahnya, kita faham meninggal pun anak murid kita, pelajar kan. Saya taklim dulu waktu tu pergi tu. Dia antara yang first lah, tanam tengah malam. Kakak tu, Anisah Lee. Dia ditanam kan, dia kena infection paru-paru. Ditanam, tu kita pergi tu, saudara mara dia kot. Perempuan ramai. Kita macam pelik kan. Lepas tu kita nak pergi sibuk nak uruskan jenazah tu kan, nak tolong sekian-sekian. Berlanggang-langgang dengan orang. Berlanggang-langgang perempuan ni, apa dia perempuan nak apa ni? Nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Tu macam kakak dia lah. Kak, kita pergi kak. Kita orang tolong angkat kan. dia buat keras kat depan tu. Abang tu cakap je, perempuan ni. Apa perempuan ni? Baru balik Mekah ni. Baru sampai daripada Madinah. Hajah lagi. Dia tiba keluar. Apa? Dia marah. Baik dia tak angkat. Dia tak larat pun angkat. Relax lah. Kenapa nak kelam kabut? Kenapa? Akad nikah nanti? 31 bulan. Kita war-warkan kematian. Kita maklumkan kematian tadi untuk orang doakan je lah. Tak salah kita maklumkan. Dengan harapan orang boleh datang untuk uruskan jenazah. Kalau ada kata, kalau tidak orang doakan keampunan untuk orang yang mati di kalangan keluarga kita. Okey lah. Kita war-warkan untuk makluman tadi. So, the more orang datang uruskan, the more peluang untuk diampunkan. Lagi ramai orang doa keampunan, lagi banyak peluang untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu sudut asal dia. Bukan untuk konten juga. Ulang, bukan untuk konten. Bukan untuk konten. Makluman untuk kematian keluarga tu bukan untuk konten. Kita nak supaya orang ramai doakan bagi keluarga kita yang telah meninggal. Okay? Sebenarnya tak ada dimestikan ke arah mana. Cuma yang lebih aula dilihat macam mana duduk dalam kubur, macam tu keadaan dia. So dalam kubur nanti adalah kepala kita belah kanan, kaki belah kiri. Ini kiblat, kepala sini, kaki sini. So lebih aula macam itulah kedudukan ketika solat. Cuma orang kita dia ada bezakan, letak kepala kanan untuk wanita, kepala kiri untuk lelaki. Alasan? Tak ada alasan. Bahkan tak ada dalil. Cuma masalah bila kita tengok, kita nak ilzamkan pula, kata mesti kanan, kepala, kaki kiri, pun tak ada juga dalil nak mestikan. Cuma wallahualam mungkin zaman tersebut tak tahu, kita dari jauh tak tahu imam tu solat jenazah lelaki perempuan. Tapi dengan placing kepala tadi kita tahu mayit atau maitah. Mayat lelaki atau mayat wanita. Mungkin itu saja wallahualam. Tapi dari segi asalnya
tak perlukan kepada apa pengkhususan. Cuma bagi saya lebih aula macam mana dalam kubur. Dalam kubur kepala kanan, kaki kiri. Macam daripada kedudukan kita kan. Macam tu ketika solat itu lebih baik. Okey? Maksud dia ramai. Bukan masalah tu. Sebenarnya masalah 3 saf tu, contoh macam Nabi sebut tu, bukan masalah mesti buat 3 saf. Kalau dia kata orang dekat Masjidil Haram tu dah ambil kau. Berapa saf banyak? Dia tak ada relate dengan masalah tersebut. Pasal kebetulan, kalau Masjid Nabawi ketika itu, kalau anda kata 3 saf tu penuh, ramai sangat. Mungkin jumlah dia mencecah kepada 100 orang. Tu sebab dia. Adapun orang tersebut, 3 orang, kita bantai suruh letak 3 saf macam mana? Ini 3 saf ke? Kita pandang. Buat 3 saf. Kan? Kita macam, kalau 4 orang, kalau 12 orang. Ada, makmum 12 orang. Lagi nak pecah kan? Itu masalah lafaz tadi tu kena faham apa konteks yang Nabi sabdakan. Pasal memang ke zaman Nabi lu, kalau dia kata saf tu 1 orang, 2 orang, 3 orang, jumlah tu akan mencecah kepada 100 orang atau lebih 40 orang. Itu maksud asal. Bukan maksud dia kena buat literally 3 saf. Orang yang kata 3 saf tadi, dia ingat kita telah ada 12 orang je pakcik. Macam mana? Buatlah 3 saf. Dia ingatkan macam tu, tak ada. Okey? Soalan lain tadi baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.